Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kita dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran. Dan kita ambil tafsir ini berdasar pada buku yang dikarang oleh sekumpulan para ulama tafsir dan juga hadis, ulumul Quran, tafsir ulumul Quran daripada Universiti Syariqah. Projek ni besar sebenarnya, dia bukan projek kecil. Jadi ulama tafsir yang terlibat dalam pengarangan buku ini ada dalam lebih 20 orang. Dan hari itu kita sampai kepada potongan pertama berkenaan dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah nampak panjang. Jadi sebenarnya dia ada satu pendahuluan, satu penutup, dua isi besar. Sekarang kita nak isi besar yang pertama. Itu berkaitan kenapa Bani Israel Allah Ta'ala tarik dari mereka ni khilafah dan juga wahyu. So, mereka dah duduk di dunia ni banyak lama tempoh Allah Ta'ala berikan, silih berganti Nabi satu demi satu. Satu hari Allah Ta'ala tarik, hentikan. Kenapa? Jadi di sini yang datang perbahasan start daripada ayat yang ke-30, ayat yang ke-30 lah, ayat 40 sampailah kita kata 1 sampai 3 surah Al-Baqarah, menceritakan berkenaan dengan tajuk kenapa Bani Israel layak tarik mereka khilafah. Cuma dia ada satu isi, satu pendahuluan, lepas tu 4 isi besar. Pendahuluan yang kita lepas itu ayat 40 dan 48 adalah berkaitan dengan tajuk peringatan Allah Ta'ala kepada Bani Israel berkenaan nikmat yang mereka dapat. Allah Ta'ala ungkit, ingatkan mereka, nasihatkan mereka. Jadi kita lihat ayat berkenaan Allah Ta'ala mulakan dengan ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ya farhabun, sampailah habis ayat ke-49. 49 start kat situ, wa iz najainakum min ali fir'aun. Tajuk ni adalah tajuk keadaan Bani Israel dengan Nabi Musa AS. Nanti 75 nanti kita masuk berkenaan mereka dengan Muhammad SAW. Dia ada segmen-segmen dia. Jadi kalau kita baca sekaligus saja surah Al-Baqarah, mungkin tak faham. Kejap kisah Adam, tiba-tiba Bani Israel, lepas tiba-tiba ada kaitan, lepas tu juzuk kedua pindah kiblat pula. Kenapa? Jadi dia sebenarnya ada tidak datang Quran itu dengan sia-sia. Dia datang dengan aturan. Bahkan siapa baca aturan tadi dia tahu ini adalah panduan, petunjuk, bukannya kosong, bukan macam orang bersyair kan random. Ikut kalau orang kata musim. Ni musim apa? Musim minyak naik, dia pantun minyak naik. Atau syair minyak naik. Lepas tu kalau punya musim raya, syair raya. dia macam tu, dia ikut random. Tapi Al-Quranul Karim kerana dia adalah hidayah, maka setiap potongan atau keratan atau susunan, setiap baris yang datang semua bermatlamat dan tujuan. Yang kita kata bukan datang sia-sia. Dan hari itu kita ambil ayat 49 sampai 74 punya tafsir menyeluruh dan juga hukum-hukum berkenaan akidah yang terdapat dalam ayat-ayat ini. Yang kita ambil itu, yang mana kita bincangkan dengan agak dalam 2-3 minggu juga kita habiskan. Itu berkenaan dengan apakah pengajaran daripada segi bentuk akidah yang kita dapat lihat daripada ayat ini. Dan itu ada kita sebut berkenaan dengan nikmat Allah Ta'ala. Ujian Allah Ta'ala ini datang ada dua bentuk, kesenangan ataupun kesusahan. Dan kita bincangkan juga lepas itu bahawa orang-orang yang buat dosa ni adalah dia menzalimi dia sendiri sebenarnya. Tapi dalam masa sama syirik itulah dosa paling besar, zalim paling besar. Okey. Kemudian kita lihat bagaimana perbahasan tu pindah kepada tajuk melihat Allah Ta'ala di muka bumi, di dunia ini adalah benda mustahil, takkan berlaku. Pak ulama kata kalau dalam mimpi tu mungkin boleh, tapi itu pun masalah falsafah. Kerana sebenarnya para sahabat sendiri telah bertanya Rasulullah, dia kata hal nara rabbana yaumal qiyamah, dan kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat. Dan permintaan Bani Israel dan ayat yang kita baca itu, ayat yang berkenaan dengan mereka kata wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Yang kamu berkata wahai Musa, kami tak beriman kepada kau sampai kami lihat Allah Ta'ala depan mata kami. Ini masalah akidah yang mana banyak sering orang dia salah faham. Sebagai masyarakat kita di Malaysia ni pun ada juga yang sibuk cari Allah. Yelah, dia nak belajar, tapi masalahnya dia sesatlah. Pasal kerana kalau dia kata benda tu penting dan perlu dipelajari, diketahui, dan saya para sahabat akan belajar dulu.
Mereka lah orang yang akan ni. Dan kemudian ilmu para sahabat tadi akan dipindah pada tabi'in. Kita akan lihat benda datang pada Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Allah Mubarak. Dan bahkan kita akan dapat lihat nanti benda tersebut akan ada pada Imam Syafi'i sendiri yang belajar dengan para tabi'in. So, jadi tak sepatutnya timbul tajuk kerana benda ni telah diisytiharkan Allah Ta'ala sebagai kesalahan yang berlaku pada Bani Israel. Tak sepatutnya kita buat kesilapan yang sama. Kemudian kita bincangkan berkenaan kudrat Allah Ta'ala menghidupkan yang telah mati. Cara Allah Ta'ala tunjukkan dalam ayat ni bahawa dia hidupkan yang mati. Tak ada siapa yang boleh hidupkan mati kecuali dia. Dan bahkan ia petunjuk berkenaan dengan hari akhirat nanti. Kemudian kita bincang berkenaan dengan Razak, kerana Musa kata kepada kaum dia, kulu min rizqillah, kulu washrabu min rizqillah, makanlah minum rezeki Allah Ta'ala, untuk ingatkan kita bahawa rezeki semua Allah Ta'ala yang berikan, bukan yang lain. Maka dengan sebab itu manusia tak patut takut rezeki dia, dan sampaikan kata apa, menghinakan diri sendiri untuk kerana hanya sikit-sikit makan. Kerana ini yang kata prinsip dalam Islam, rezeki itu Allah Ta'ala berikan. Kalau manusia tak nak bagi kita makan pun, Allah Ta'ala boleh datangkan makanan itu daripada orang lain. Mana bukannya satunya. Inilah saluran makanan saya, tak ada. Dia akan datang daripada tempat lain. Jadi orang tu kena faham. Kemudian apabila Musa kita kata meminta istisqa, minta hujan pada Allah Ta'ala untuk kaum dia, itu cara macam mana kita lihat dia ajarkan semua dalam Islam. Setiap kali mana kita ada masalah, lari kepada Allah Ta'ala. Cuma masalah yang disebut tu mungkin doa jama'i, macam yang sering dibuat oleh kita, memang tak salah, tapi memastikan tidak. Kerana kita nak istisqa, kita berdoa beramai-ramai untuk minta Allah Ta'ala terbalikkan keadaan daripada kering kontang kepada hujan. Okey, jadi itu kedudukan, kena faham mana kaedah cara untuk berdoa dan sebagainya. Kemudian bincangkan berkenaan golongan sabiah. Allah Ta'ala nyatakan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin. Siapa sabiin? Jadi bincangkan oleh para ulama berkenaan sabiin. Asal mana dahulunya Nasrani atau Yahudi sendiri pun ada mereka yang beriman yang betul, mengikuti Musa, mengikuti Isa AS. Atau sabiah, ada yang katakan bergolongan tu awal ikut agama Ibrahim, tapi lepas peringkat tertentu mereka tidak lagi mengikut ajaran Islam, ajaran Allah Ta'ala, ajaran para anbiya berkenaan, maka terus ditolak segala amalan mereka. Dan jangan digunakan ayat tersebut sebagai hujah untuk mengatakan Yahudi atau Nasrani zaman sekarang ni masih lagi di atas jalan yang benar. Tak ada. Kita tak ada ruang di situ untuk kita kata. Memang kita kata benda ni pahit untuk berkata macam ni, sampai orang kata terlampau confident umat Islam ni berkenaan diri mereka. Tapi yang ajar kita confident ni adalah Rasulullah SAW. Kalau kita ragu-ragu berkenaan akidah kita, orang ni pun betul, orang tu pun betul, di mana duduknya Islam tadi? Ada kebenarannya. Ayat biasa keluar, ya tak salah, ada kebenarannya. Yang tak salah, ada kebenarannya. Tak boleh macam tu. Pasal Islam ini adalah kebenaran tanpa kebatilan. Sedikit pun. Okey, baik. Dan kemudian yang terakhir kita bincangkan itu adalah berkenaan dengan penafian sifat-sifat yang lemah ataupun yang kurang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hari ini kita akan masuk pada bahagian B, itu berkenaan dalam ayat 49 sampai 74 tu, apakah hukum-hukum syarak yang dapat kita pelajari. Baik. B, kata pengarang buku kita Hafizahumullah SWT pelihara mereka. B, hukum-hukum syarak ayat 39 sampai 74. Apa yang hukum syarak yang ada dalam tu? Yang melangsungkan akan disebabkan kepada perbuatan. Mana siapa buat kerja, mana contoh macam saya pegang, saya yang akan disebabkan kepada saya perbuatan tadi. Kalau saya minum, saya tak boleh kata dia yang salah sebab dia suruh saya. Jadi tak boleh orang tersebut menisbahkan benda ni kepada orang lain. Tak sepatutnya. Jadi sebab itu yang itu asal dia. Okey, sesiapa yang diperintahkan, mana maksud dia, sesiapa yang diperintahkan oleh seorang yang zalim untuk melakukan pembunuhan, lalu dia membunuh lalu dia bunuh orang, dia dibunuh oleh orang yang diperintahkan, maka orang itu yang membunuh tadi dia diperhitungkan. Contoh kalau kata dia gangster, ketua gangster suruh, maka yang buat tadi dia buat, dia kena. Tak boleh kita kata macam dia suruh, ya dia suruh, dia akan bertanggungjawab. Tapi yang melangsungkan, macam contohlah kisos nak dibuat. Kata kisos masa dia bunuh balik ataupun nak ada denda, kita tak timbulkan tajuk pada orang yang bercakap. Kita tujukan hukum tadi kepada apa? Kepada orang yang melaksanakan. Tu tak kena Allah Ta'ala mulakan wa idnajjainakum min ali fir'aun. Dia tak kata Fir'aun je, ali fir'aun. Pasal yang melangsungkan perbuatan tu siapa? Pengikut Fir'aun. Fir'aun sendiri tak kotor tangan dia untuk pegang orang cekik-cekik, bakar orang, bunuh, tak ada. Dia tak buat. Dia arahkan. Memang dia bertanggungjawab di sisi Allah Ta'ala, tetap dia akan dihukum kerana perintah dia, pasal orang rakyat akan ikut perintah dia. Dan begitu yang melaksanakan benda berkenaan secara direct, maka nisbah dia nisbah kepada orang-orang berkenaan. Sebab kena kata apa?
Dalil itu dalil untuk itu adalah Allah Taala menisbahkan penyiksaan dan pembunuhan kepada orang yang melaksanakan, dan mereka adalah Ali Firaun, pengikut Firaun. Ini perkataan Ali Ali Imran, ya, keluarga Imran, Ali Firaun. Itu kan keluarga Firaun sebenarnya, pengikut Firaun. Ini yang kenapa digunakan hujah kepada oleh Imam Abu Hanifah bila sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia tak kata Ali Muhammad tu maksud dia keluarga Muhammad, tapi dia kata apa? Ali Muhammad dan pengikut Muhammad. Muhammad dan pengikut Muhammad, bukannya keluarga saja. Tapi ada yang terjemahkan tak, memang Nabi sendiri pun pernah sebutkan keluarga ya, dengan sebuah kata. Jadi dia double meaning, boleh kena kepada keluarga, boleh kena pada pengikut. So dalam Quran Karim datang macam Ali Imran kena kepada apa? Bukan pengikut Imran, tapi keluarga Imran. Tapi disebut Ali Firaun, kita kata keluarga Firaun, kita tahu pengikut Firaun. Ini terjemahan Al-Quran berdasar pada konteks. Walaupun kita tahu meaning tadi kita faham, ini kan Al-Quran kata sini tak, dia ikut kepada konteks ayat. Pada Firaun tadi yang melaksanakan dia tentera dia, pengikut dia, menteri dia, bukan dia secara direct. Dan sebab itu Allah Ta'ala katakan wa idh najjaynakum min ali Firaun. Dengan kata kami selamatkan kamu wahai Bani Israel min ali Firaun, daripada ali Firaun. Yasumunakum, mereka mengenakan kepadamu kamu su'al azab, sebut buruk azab. Yudzabbihuna abnaakum, mereka sembelih anak-anak kamu. Wa yastahyuna nisaakum, mereka biar hidup wanita-wanita kamu. Jadi ayat itu refer kepada pengikut Firaun, walaupun yang arahkan adalah Firaun. Sebab apa? Sebab siapa yang buat, dia yang kena. Dia dituju kepada orang yang membuat, bukan kepada apa? Bukan kepada siapa yang suruh. Yang suruh tetap berdosa. Tak ada kata macam lepaslah pula, dia tak salah, tak. Macam syaitan bila dia ajak orang kufur, dia tetap dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu, kita kata tak adalah kita kata dia apa sibuk letakkan kesalahan pada dia sampai ke orang yang buat tak kena. Kalau sering berlaku dalam masyarakat kita ni, ada ayat dia apa? Ada orang yang suruh, dia orang tanggung. Kan? Kita bangau-bangau. Yang orang Melayu kita suka bangau-bangau. Lagu bangau-bangau tu dipraktikkan dalam kehidupan. Perangai. Tak nak tanggung apa buat. Apa kita buat tak nak tanggung. Dia suruh. Sebab tak boleh macam tu. Dalam Islam anda mempunyai hak untuk tidak buat. Tadi yang contoh macam orang kata dia suruh untuk menyelewengkan duit syarikat. Yang buat sendiri tu mereka kata orang atas arahkan dan sebagainya. Still dia terlibat. Dia tak boleh kata macam saya lepas diri, saya tak ada kaitan kerana orang atas yang suruh. Dalam Islam tak ada macam tu. Sebab kenapa dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala disebahkan walaupun arahan Firaun, pelaksanaan dia oleh siapa? Oleh pengikut dia. So pengikut dia kena. Dari segi lafaz, dari segi hukum, dua-dua bersalah, dua-dua berdosa. Tak ada siapa yang terlepas. Faham? Jadi di sini kita kata kerana apa? Walaupun mereka adalah orang yang melangsungkan perintah Firaun, dia melaksanakan perintah Firaun je. Tapi kenapa dia kena? Pasal dia buat. Itu je. So dengan sebab itu dia dalam Islam ni bila setiap kali siapa buat apa-apa, dia bertanya dia atas perbuatan dia, bukan orang lain. Macam ada orang kata macam, nak buat macam ni, bapak saya tak ajar. Tak. Dia hukum umur apa. Kalau kita bawah umur, ialah kita kata bapak saya akan tanggung. Contoh macam budak kecil kan, bapak dia kata pecahkan kita tu, dia boleh pecahkan, memang bapak dia akan tanggung. Bawah umur, daripada umur balik, keluarga kena tanggung. Pasal budak-budak yang bawah umur ni balik dia atau mayis, dia punya perbuatan ditanggung oleh keluarga dia. Tak ada budak akan dimasukkan penjara. Memang betul lah macam Juvana kata masuk penjara. Betul. Sedang Islam budak yang bawah umur, tapi cuma 18 tahun tu itu umur Inggeris tak. Kita umat Islam tak start saja seorang lelaki tu dah mula ada ni kan, ada berubah suara dia, dah mula keluar misai sebagainya, balik berakal, maka dia tanggung sendiri. Sebab zaman Nabi dahulu orang-orang yang umur belasan tahun pun dah jadi ketua tentera dan pendakwah, sebab diberikan tanggungjawab tadi straight. Terus kalau kita tak, lambat lagi. 18 tahun tu main game lagi kan, duk main game, guling-guling, tengok cerita anime. Jadi beza. Kalau dia belum dididik, untuk dia tak tahu hukum, dia tak dididik. umur apa? Umur dia balik. Dia balik dia kena, tak boleh. Tu kalau 40 tahun saya tak tahu. Walau tengok dia tinggal pasal environment mana. Kalau environment dia tinggal tu, environment orang-orang kafir, semua orang kafir, tak pernah ada tahu tentang Islam ni apa. Itu lain cerita. Tinggal kat Eskimo, duduk main kejar dengan burung kutub je. Tiba-tiba tinggal pindah dekat Mekah, apa hukum, apa hakam, tak tahu. Tapi ada tempoh juga.
Dah 15 tahun tak reti-reti lagi, gila apa. Tak boleh, dia Islam ni dia ada limit dia. Dia state of, memang setiap orang nak laksanakan hukum ke atas dia perlu diisytiharkan hukum tadi. Macam kita ingat dulu, macam kita kat Malaysia kan nak apa, petak kuning diadakan untuk apa. Saya ingat tahun 80-an dulu, tiap hari televisyen tu tayang petak kuning, petak kuning, petak kuning, petak kuning. Kan? Ini diajar berterusan berkali-kali akan kena saman. Baru lepas tu dilaksanakan, bukan tiba-tiba terus kena. Itu cara kaedah pelaksanaan hukum hatta dan sivil macam tu juga. Bila Islam kita tu lagi kita lagi dahsyatlah. Tanpa pengetahuan dia tidak. Tapi tengok dia tinggal berapa lama dia tinggal. Membesar dalam masyarakat Islam, tak tahu sembahyang tu wajib. Ada masalah sikit sebenarnya. Cuma memang macam saya katalah betul, ada orang yang keluarga dia tak ajar dia untuk wajib. Dia membesar dalam keadaan jahiliah punya lama. Orang jahiliah dia jahiliah dalam umat Islam sendiri. Yang tak tahu hukum hakam, membesar dalam keadaan di mana apa? Contoh macam dirasakan bahawa agama ni ustaz buat. Ni ustaz lah buat ni. Ustaz yang buat hukum. Dia jadi timbul tajuk, betul. Ada orang macam tu. Dia ingatkan, contoh saya jumpa ada orang tu. Dia baik. Abang ni baik tu. Sebab sekali tak jumpa dia dah. Saya jumpa dekat Serambut. Dia cuma rumah dia kat Kepong. Kat quarters nurse dekat Kepong tu. Dia hidupkan surau dekat tempat dia. Dia ajak saya ceramah. Lepas balik dia ceramah tu, dia hantar saya sampai ke Sungai Tua. Anak saya datang ambil. Time tak ada lesen, tak ada apa kan. Hidup diam. Orang hantar, ikut. Dia ambil balik. Okay. Sekali cerita dia. Sembang lah waktu sebentar tunggu anak saya datang. Dia kata, Ustaz, dia kata. Saya kata apa? Kenapa ulama kita ni suka ada benda Nabi tak ajar? Saya nampak angle lain. Saya angguk kepala. Tapi saya kata, contoh? Jangan tahu contoh kan? Yang tahu orang tu kepala dia betul ke tidak, tanya contoh. Contoh? Dia soalan memang keluar. Orang boleh cakap macam-macam. Statement macam-macam benda boleh jadi. Statement betul, tapi fahaman salah. Nak tahu, tanya soalan. Apa benda contoh dia? Saya contoh. Macam wuduk, dia kata. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. So, ini orang hidupkan surau. Dia kata, saya hidupkan surau ni sebab pak saudara saya kata, kau bertanggungjawab, kau berdosa kalau kau tak hidupkan surau. Pak saudara juga ajar bukan. Yang ajar bahawa ini kena ikut tarikat sekian. Pak saudara juga ajar. Jadi dalam sama pak saudara dia kena hidupkan surau. Dia hidupkan surau. Cari dana buat sekian, dia menjaga sendiri. Bini dia nurse kot. Pada tinggal kawasan tu, tapi dia buat baja, jual dan sebagainya. Memang orang baik lah. Hidupkan surau. Sanggup orang kata masa dan sebagainya untuk hidupkan surau. Tapi ada kes dia. Dia kata wuduk tu dibuat oleh para ulama. Saya pandang muka dia. Saya ambil Quran kecil saya ada kan. Saya bukakan surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Tengok masuk saya kata. Ikut ingat saya bacakanlah. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza qumtum ila shalah, jika kamu bangun nak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum. Saya terjemahkan, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu ke siku. Wa masawiru rizqum, sapu pada kamu. Wa arjulakum, kaki kamu nak akan basuh. Lepas tu dia ada je. Ni orang baik ni. Kalau orang yang tapi jalan, dia tak tahulah. Yang tak sembahyang lain kan. Yang apa bila Ramadan nak tengok Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma lakasum nabika. Betul kan? Tak sembahyang. Dia lepak makan gogok ni dengan shisha dengan apa. Tak sembahyang sampai isyak dah tahu tak lepak lagi. Tak tahu ada jamak qasar ke, tak tahu ada musafir ke. Wallahu alam. Tapi tak logik lah. Kan even kadang-kadang setengah-setengah apa kedai makan dia siapkan surau dah. Siapkan surau dah untuk sembahyang. Kan kalau orang pergi 2, 3 dan sempat. Tapi tak ada. Dia kadang separuh tu dia nampak pula orang sembahyang tu, nak menunjuk dah tu. Dia tak sembahyang, dia betul dia orang menunjuk. Ini tak kira siapa ni. Contoh macam orang berhenti traffic light warna merah. Alah, kau dah patuhlah tu. Nak cakap macam tu kepada orang berhenti traffic light merah. Kita kan. Lepas tu poyo ni lah. Apa law abiding citizen. Mana apa rakyat yang apa patuh undang-undang ke? Mana boleh cakap macam tu? Memang kena berhentilah. Kan? Berorang tu bawa 110 km sejam. Patuhnya dia marah orang patuh. Mana boleh macam tu? Ada pula menunjuk pula. Menunjuk dah tu. Macam tu solat tak timbul tajuk masalah menunjuk. Semayanglah waktu sampai ada idea. Yang kita tahu dia membesar kat mana Allah alam. Nak kata moden tak juga. Bapak dia bukannya kaya sangat pun. Kita nak kata orang kaya yang sesat ramai. Yang miskin sesat ni pelik.
Tahu yang kaya tadi mungkin duduk kat London lama sangat kan. Suasana masyarakat yang tak Islam dah membesar dengan environment macam tu. Mak bapak tak suruh semayang. Dia nampak dunia dia macam tu je. Balik-balik dia kena semayang. Dia jadi pening kepala sikit. Okey, tapi yang tinggal tiap-tiap hari dengan azan. Tapi ada yang kadang-kadang dia tak ajar idea ni pada keluarga dia. Memanglah kita buat mak salah tapi apa tetap dia sendiri tanggung. Ha? Tak diajar, environment yang tak diajar. Kan tahu yang tak diajar, tapi kan dia tak tahu itu salah, dia tak tahu. Memang ada. Kalau ada budak yang dia kecil bapak dia ajar pukul orang. Dia nampak pukul orang tak ada masalah. Dengan bapak dia ajar pula kata, kalau kau tak datang, kau tak pukul balik, kau kena. Dia tidak. Kalau anak tu balik menangis kan, balik mengadu, bapak dia pegang rotan, besok tumbuk. Dia bapak dia tak ajar suruh sabar, bapak dia tak ajar sekian. Saya nak cakap apa? Tahu tak? Jadi kadang-kadang ada idea macam tu. Budak-budak ni macam Nabi katalah al-fitrah. Elok. Tapi yang mencorakkan dia untuk fikir macam mana, cara pemahaman macam mana, terbalik pada mak bapak balik. Walaupun kita kata dia ni dalam takkanlah tak faham dah. Mak bapak mencorak tadi boleh jadi tak faham. Corak mak bapak letak. Apa mak bapak letak kat atas tu, memang dia akan tak faham. Macam dulu jadi seorang doktor Mustafa Mahmud dia karang buku Hiwar. Dia doktor, profesor. Perbualan dengan temanku yang mulhid, yang tak percaya Tuhan. Sebenarnya perbualan tu bukan perbualan dia dengan orang lain, dengan diri sendiri sebelum dia terima hidayah. Sebelum dapat hidayah, dia memang apa? Dia tak percaya, ni agnostik. Islam ni tak ni. Lepas tu dia dapat hidayah, dia nampak berapa kesalahan dia ada. Apa yang dia dulu dia terfikir. Sekarang dia jawab balik sendiri. Tapi buat perbualan lah. Mana perbualan. Saudara apa dia kata, temanku yang profesor berkata. Lepas tu dia jawab balik. Dia keadaan itu memang, dan dia bukannya orang Melayu, orang Arab kat Mesir. Dia cakap itu memang kat Mesir ada je yang orang mulhid macam ni. Itu anak saudara saya cerita hafal Quran, tapi orang panggil dia kafir. Kat tangan dia chop kafir, ada tattoo kafir. Orang kedai panggil, kafir di sini. Orang anak saudara saya kata pelia benar panggil orang kafir. Berarti bila datang mamat tu duduk kan dekat kedai kopi tu, kedai teh ni, orang restoran tu, orang restoran tu panggil kan. Budak-budak kan, budak Malaysia kan biasa ada kedai-kedai dekat-dekat dengan rumah orang kan. Jadi anak saya kata orang tu panggil kafir di sini. Bila panggil orang tu datang belanja makan. Lepas tu dia kata ni yang orang ni, dia kata dengan budak-budak Malaysia, dia kata korang ni cakap aku kafir ni, korang tak hafal Quran, aku hafal Quran ni, kata. Kalau korang tak hafal Quran, aku tebuk sekarang, dia kata. Ketar budak-budak ni, dia kata. Mana tebuk, maksud dia bacakan ayat Quran mana, ikut follow. Lepas tu benda macam ni wujud, tak ada pelik. Dalam environment, kita kata apa tak peliknya. Dalam environment Rasulullah SAW, Rasul sendiri ada. Orang munafik tu wujud. Takkanlah zaman kita Rasul tak ada, orang munafik tak ada dah. Lagi banyak ada. Yang dalam kufur, dalam dia kufur, luar dia zahirkan iman, ada. Siapa? Jadi benda tersebab daripada Islam diperingatkan kita tentang munafik ni. Jadi kita baca tentang apa? Dalam surah Al-Baqarah pada awal surah Al-Baqarah kita kata surah-surah Al-Quran yang madaniyah ada 30. Kita ada 114 surah kan? 30 surah madaniyah. 17 ada kisah tentang orang munafik. More than half surah yang turun madaniyah tu, yang depan pindah ke Madinah, dalam tu pencitraan, sebutan, peringatan berkenaan orang munafik. Sebab apa? Sebab memang tu ada wujud. Balik pada asal tadi, anything happen. Memang kita kata bapak dengan mak salah kerana tak ajar anak. Tapi yang tak semayang tu anak, dia kenalah. Takkan dah umur 40 tahun bapak saya tak ajar. Kau tetap kena. Sebab kenapa kita kata, pasal seorang yang lahir dan keluarga bukan Islam, boleh jadi mukmin, muslim, hatta sebahagian tu ustaz mengajar, pergi belajar sampai alim, sampai hafal Quran, boleh sampai peringkat itu. Macam kat televisyen kan, Ustaz Farid Ravi mengajar baca Quran. Ikutkan Islam dia lagi baru je banding dengan pakcik-pakcik macam makcik kat kampung. Tapi dia ajar tajwid pada orang ramai. Maksudnya dia extend diri sampai ke situ. Dia yang lahir dalam environment bukan Islam, boleh jumpa Islam, tahu Islam, belajar Islam sebab dia fikir. Kenapa pula orang yang duduk dalam environment Islam akan terlepas? Memanglah selagi dia tak diberi peringatkan, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Tapi selepas diperingatkan, dia masih lagi lawan, gila ke? Sebab kenapa Allah Ta'ala maha adil. So siapa tak semayang, dia tanggung sendiri. No such thing as macam orang perempuan biasa faham. Dia kata sebelum kahwin, abah tanggung dosa. Selepas kahwin, suami tanggung dosa.
Bila awak berdosa? Habis macam itu. Mana ada Islam itu? Kan? Mana ada tak berdosa lah tu? Maksum. Jumpa perempuan ni wali semua, wali. Tak ada gila apa. Mana dosa tu akan ada, berjalan. Cuma bawah umur, bagi bawah umur, dosa tak kira pun. Bila Nabi kata dalam hadis As-Sunatul Muzin, dia kata rufi al-qalam an salas, diangkat pena amalan dari 3 golongan. Anil naim yastayqis, daripada orang tidur sehingga dia jaga. Anil majnuni hatta yafiq, daripada orang gila sehingga dia sedar. Anis sabi, diangkat pena, maksud tak ada tulisan langsung. Daripada kanak-kanak hatta yahtalim, sehingga dia mula bermimpi. Start memimpi saja. Salam. Start memimpi saja, start saja dia mimpi. Dia ada apa nafsu lelaki, perempuan lelaki. Di situ baru start tulisan berjalan. So maksudnya sebelum dari itu, sebelum daripada umur balik tadi, mak bapak tak tanggung dosa. Dia akan dipersoal kenapa tak ajar. Tapi kalau dia tersilap, dia bertaubat, Allah tak terima taubat dia. Jangan si anak tu berterusan dah tua pun, bapak aku lalu tak ajar. Bapak awak kalau dia bertaubat, lepas. Awak tetap salah. Faham tak? Anda tetap salah pasal yang melangsungkan perbuatan, dia yang kena. Faham tak? Jangan dikira memang orang yang buat tadi itu kalau dia taubatlah. Faham tak? Yang melangsungkan perbuatan itulah yang kena. Sebab kenapa Allah Taala sebut dalam ayat ke-49 surah Al-Baqarah yang kita belajar tu adalah dia tujukan perbuatan perlakuan tadi kepada Bani Israel, kepada pengikut Firaun. Bukan Firaun sendiri. Sekalipun yang mengarahkan adalah Firaun. Jelas? Ustaz, dia sampai umur berapa tahun dia limit kita kena cakap buat kebenaran sebagainya? Sampai tua, sampai mati boleh cakap. Budak yang balik tu dia dah tahu, tapi kalau lewat kita ni sebagai Dah ajar dah. Memang kita kata kena ajar. Kalau kat Malaysia 18 tahun dah. Sampai dia boleh mengundi kot. Allahuakbar. Tapi secara asasnya pengajaran kita sampai dia umur balik. Tapi kena tengok juga neglect banyak mana. Kita mungkin sebelum ni sibuk cari kerja, cari makan, lupa anak kita. Kita dan dengan dia 6 bulan je sebelum dia balik. Baru nak ajar dia. Kau kena sekian. Budak tu sepanjang umur dia tak pernah terfaham kita buat ajar benda tu. So tak boleh kita ni kena ingatkan dia, ajar dia, cakap dia, nasihatkan. Pasal kita tahu mana satu yang masuk. Mana masuk dan bila dia sedar. Tu kan ada orang tu kan tersedar benda tertentu. Dia baru teringat. Mungkin benda tu diperingatkan oleh orang 20 tahun lepas. Orang tegur dah cakap jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Dia ada benda kadang dia faham, dia masuk, dia terbit lewat. Kadang-kadang lewat tu je. So macam Nabi Nuh tak pernah berhenti berdakwah pada kaum ni 990 tahun. Kaum dia bukan budak-budak. Tua besar renta dah kan. Yang tua daripada dia pun ada. Tapi semua tak nak ikut cakap. Macam mana? Cakap tu tak cakap. Para Nabi, para Anbiya ada. Allah Ta'ala suruh berhenti. Ialah berhenti. Kita tak ada wahyu. So berterusan lah. Sebab kita berharap dia bertukar. Doa untuk dia bertukar. Bila bertukar, tu kerja Allah Ta'ala. Dengan dididik dan tarbiyah. Yelah, dah besar tua pun boleh didik. Kan buluh kan, orang kata melentur buluh biar rebung kan. Buluh keras pun boleh pakai api. Buluh keras tu ambil api belik boleh bengkok. Percaya buatlah. Kan, mana boleh melentur buluh biar rebung. Ya, itu kalau orang jenis tak pakai api. Yang pakai api boleh. Mana tua tu bakar dia. Kan, baru bakar betul-betul. Tu kadang-kadang cakap dengan orang tua ni tak boleh cakap macam budak. Besi boleh lembut kan. Besi boleh bengkok. Ini kan pula orang manusia. Boleh. Cuma masalah kita kena optimis. Bila kita mengajak orang, kita optimis. Tapi dia bertukar ke tidak, terpulang pada Allah Ta'ala. Itu kadar Allah Ta'ala bagi. Macam kita cari makan lah. Kita sampaikan juga. Macam kita, itu asbab. Asbab buat. Mana ambil jalan. Kan, ajak makan. Tak faham. Bagi video, tak faham. Bagi buku, tak faham. Apa lagi? Kan, ajak pergi ceramah, tak faham. Apa lagi? Mana tak kira. Hantar email, hantar SMS, hantar sekian. Terpulang lah. Buatlah apa sahaja kat dia sebut. Tapi hasil tak dapat ikut kita pun mungkin lepas kita mati baru dia bertukar. Alhamdulillah. Jangan masyarakat kita masalah sikit. Tak dengar cakap dia marah. Kau tak dengar cakap aku sekian. Dia ingat sebenarnya dia kalau dia penyampai, dia cuma menyampaikan. Di idea bukan dia punya sendiri. Relax ah. Yang ini nak menggelupur kenapa? Kan? Problem masalah dia ada masalah sikit. Lepas cakap orang tak dengar, memang matilah kau. Mampuslah kau. Lantak kau lah. Tak boleh tu. Tak boleh. Hasya lillah. Kalau dia kata, Nabi pun pernah. Nabi Allah Ta'ala suruh berpaling. Fa'arid anhum. Berpalinglah daripada mereka. Kita tak ada arahan berkenaan. Kalau Allah Ta'ala sekat kita. Contoh macam kita, dia sangat nak dakwah. Tiba-tiba apa? Dia pindah negeri. Dia buat apa? Itu maksudnya Allah Ta'ala halang kita. Dah habis.
Nabi kan kira petanda lah. Macam nak pergi cakap je, accident. Nabi cakap je, sakit perut. Nabi cakap je, okey, 3 kali tak usah pergi dah. Ni Allah Ta'ala sekat. Tak. Bukan macam tu. Jangan apply apa pada Nabi pada kita. So kita ni tak, kita lain. Kita selagi mana orang tu tak bertengah cakap dengan lembut, dengan sekian, dengan ni. Kalau perlu kena rotan. Kalau ni kata tak ada rotan, tu sah. Yang pakai rotan. Kan, dilawan balik ambil rotan, kita balik semula tak pasal. Okay, jadi konsep dia, tapi pelangsungan ni pelangsungan tadi. Sering masyarakat kita ni dia macam dia buat letak kat saham haram. Contoh saham kan. Dia bagi labur duit kat saham haram. Lepas tu dia kata, ni lah. Orang-orang muzakarah kemasaan tak kata hal, tak kata apa benda, hantar dia tanggung. Mana ada macam tu? Yang makan siapa? Awak. Yang untung siapa? Awak. Kalau awak melabur tadi, dia orang dapat duit ke? Tak kan? So apa awak nak sibuk kan? Awak yang makan, awak yang letak duit, so awak tanggung lah. Halal lah, haram lah. Yang pergi kesalahkan orang, kenapa? Dia tak cakap haram. Dia tak cakap haram. Awak tak rasa macam mana? Saya rasa was-was, tapi dia kata halal, boleh ke? Ini masalah apa? Bangau. Ini masalah, itu ada bangau. Tak ada bangau. Siapa buat, dia tanggung. Yelah, kalau orang tu dikeluarkan fatwa salah, dia tetap akan salah. Tapi sebenarnya, dalam hati kita, dia kan ada tergaruk-garuk bila orang dah keluar statement. Katakan contohnya, coklat Cadbury. Ini bukan iklan lawan television punya. Coklat Cadbury. Lepas keluar statement kata sekali tu kata, sekarang nak makan lagi tak? Kita jadi macam, seorang tu siap pakai kopiah lagi datang. Apa tu bang? Coklat Cadbury. Kan baru dia iklan kan? Coklat Cadbury dia kata. Halal ke bang? Dia kata. Halal ada jumpa jakim dia kata. Kan? Jadi orang, apa dah kini lah. Saya tanya soalan sekarang. Benda tu anda sendiri tak pandai sains. Tahu dia rupa dia ni babi macam mana? 4 segi ke 3 segi? Kenal? Tak kenal kan? Macam mana rupa dia ni babi? Atau bila makan jadi macam mana? Jadi wek ke? Tak ada kan? Okey, sekarang ni anda tak kenal dia ni babi. Tapi pernyataan tu terkeluar sekali. Sekarang ni bila bagi tolak, nak buat tak? Orang je cakap, nak beli je. Semua jadi cakap, kan? Tak tahu sampai bila. Kan? Tak tahu sampai bila. Yang diorang memang terpaksa buat effort yang besar untuk dapatkan keyakinan orang ramai semula. Effort besar. Pasal sebenarnya Cadbury di kilang Malaysia ada, tapi ada juga separuh import daripada Mesir, ada import daripada UK. Ni problem sebenar yang tak ditimbulkan. Jadi bukan semua, macam kita beli aiskrim murah sekarang ni, kilang dia tak semua kat sini. Thailand pun ada. Tahu tak? Beli aiskrim tu sen Thailand. Ada sen Thailand. Kita macam, ni Malaysia ke? Malaysia. Tapi ada Thailand. Maksud dia, apa dia kilang di Thailand. Pasal sekarang ni orang banyak syarikat besar ni lari ke tempat-tempat yang mana buruh murah. Dia stay tu 10 tahun tanpa cukai. Lepas 10 tahun dia larilah. Syarikat komputer banyak buat macam tu. IBM dulu buat macam tu. Duduk kat Malaysia beberapa tahun kemudian lari. Dell masih lagi ikut, tak tahu. Dia jadi dia akan lari lepas tempoh tertentu. Jadi syarikat-syarikat ni pun lari ke tempat yang mana dia punya cukai rendah. Tu dia teruskan hidup kat sana, tapi dia hantar ke sini. Jadi dia macam ni lah sebenarnya. Kan? Bila coklat tu kan di ni kan, barang-barang tu mungkin dipaketkan di sini. Tapi dibuat di sana. Itu tajuk sebenarnya jadi. Itu pening kepala kan. Kalau UK punya confirm lah pening kepala kat situ. Dia tak kisah babi masuk ke anjing masuk dalam tu. Kan Mesir mungkinlah kita kata boleh percaya. So, dia Muslim kan. Kita anggap macam tu. So konsep dia nak yakinkan balik macam mana? Ini masalah dia. Memang dalam hati kita tergaruk-garuk. Betul ke salah? Sedangkan Nabi kata apa? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, pergi pada yang tak meragukan. Kan cuma punya banyak benda nak makan kan, contoh macam ini dia kata sekian, tinggalkan, pergi sini. Kan pening kepala macam gaduh-gaduh kat situ. Buang masa. Rasa ragu-ragu, tinggalkan. Itu cara Muslim bergerak. Dia tak ada macam geram. Kan coklat tu jual ke tak jual, anda bukan sakit perut pun. Kan sakit perut ke macam bila coklat babi ni ada, anda macam sakit perut, semua demam. Tak kan? Lantakkanlah. Kan anda boleh makan melain, tinggalkan. Rasa ragu, tinggalkan. Macam juga yang saham atau sebagainya. Bukan tak boleh letak duit kat tabung haji. Boleh kan? Boleh. Ada pada ada. Kenapa sibuk nak pergi situ juga? Saya macam anda tak kan? Sebab dia sendiri ragu. Kau tak akan tanya. Dia dah hati dah gatal kan, cik. Rasa tergaruk-garuk. Nak garuk. Tapi dia tak dapat jawapan yang puas hati. Dia nak jawapan ya. Tapi asyik dengan tidak. Tidak. So jumpa ustaz dia tanya fatwa sekian. Dalam hati dia garuk-garuk. Kalau benda macam ni kan, gini, air ni syarikat ni bapak kita punya.
abah kita punya. Kita tahu punya proses. Ada orang kata tak elok. Kita kata apa? Tak kau lah aku minum. Kita tak kisah kan. Kita minum pasal kita tahu benda tu datang mana. Tak ada sikit pun rasa ragu-ragu. Orang cakap apa pun tak boleh menghilangkan keraguan kita sebenarnya. Keyakinan kita tak akan dihilangkan keraguan sebenarnya. Tapi ialah bila dah ragu tu, itu yang jumpa ustaz ditanya soalan. Dah keluar fatwa dah. Tanya yoga mana boleh? Yoga. Yang saya ingat Yusuf Estes bila ditanya dia ketika datang Malaysia tu, orang tanya tentang yoga. Dia kata korang ni mufti kau cakap apa? Dia kata ada bunyinya. Dia kata jadi kau tanya aku lagi buat apa? Kenapa kau tanya aku? Dia kata kau ni apa window shopping fatwa tu. Window shopping fatwa. Window shopping. Window shopping barang ialah tengok barang belah. Window shopping fatwa, tengok. Haram. Halal. Okey. Ambil dia. Gila apa? Kan? Ini kita tak ada takwa. So, kita masalah benda untung rugi kita satu benda. Masalah kita Allah Ta'ala perhatikan. Jaga itu. Itu point sebenar. Kita kata macam masalah perbuatan pelakuan tadi. Jangan salahkan orang lain. Anda buat. Dah. Jangan dia. So, anda melaksanakan. Dia yang suruh saya lantakkan. Tak kisah dia suruh saya ke, dia tak suruh saya ke. Awak buat ke tidak? Buat dan awak kena. Takkan dikenai pada orang lain. Faham? Memang kepala tu akan tangkap dan dihukum. Macam apa dadah kan. Yang bawa tu yang kena. Yang hukum gantung. Bos dia hantar tak kena. Sebab dia melaksanakan. Itu cerita dia. Dah keluar dah 200 km lebih. Dadah tu akan digantung. So bila anda pegang, bawa, anda mempunyai apa? Conscious benda tu akan boleh digantung. Tapi anda kata bos yang suruh. Tak, bos suruh. Anda buat kenapa? Soalannya lah. Ada semua kata orang kata itu soalan yang timbul. Tapi dia ugut keluarga awak, tapi anda tak boleh mudaratkan orang lain. Contoh macam saya pegang senapan atas kepala seorang. Saya kata awak bunuh dia, kau tak saya bunuh awak. Dia tak boleh bunuh orang tu untuk menyelamatkan nyawa dia. Tidak sekali-kali. Faham tak? Tak boleh dia gunakan alasan orang tu akan bahayakan dia, so dia bahayakan orang lain. Pembahayaan orang lain untuk selamatkan diri, bahayakan orang. Tak boleh. Haram sama sekali. La darara wala dirar. Tidak ada pemudaratan. Yang anda tak mudaratkan, anda jangan mudaratkan orang lain juga. Ada dua side. Jangan kita kena mudarat, jangan kita mudaratkan orang. Tak ada siapa boleh kenakan macam tu. Faham? Jelas? Okey. Baik. Kedua, di dalam firman Allah Ta'ala, kulu washrabu min rizqillah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Jadi makanlah daripada benda elok yang kami rezekikan kepada kamu. Dalam tu adalah apa? Penghalalan untuk yang elok dengan penuturan, serta pengharaman yang buruk dengan kefahaman. Sedih ni. Apa-apa yang elok yang Allah rezekikan, maksudnya benda-benda yang elok dengan penuturan, maksudnya dia sebutan dia bagus, nama dia baik, ambillah, makanlah. Dan juga benda yang pengharaman, benda yang buruk dia kefahaman. Maksudnya dari segi Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala sebut kulu min tayyibat. Tayyibat tu maksud dia apa? Apa benda yang baik? Apa yang baik? Mana anything yang baik Allah Ta'ala rezekikan dengan sebutan, orang kata benda ni bagus, elok dan sebagainya, maka ia adalah benda halal. Sementara apa-apa yang dikatakan buruk, haram, sekian baik, contoh macam rokok, ada kata idea kata halal, bukan, maksud dia bagus untuk kesihatan anda. Ada doktor bagi? Tak ada. Tak ada kan? Bila tak ada doktor cakap macam tu, dan benda tu adalah benda buruk. Jadi dia halal. Apa yang baik untuk kesihatan, baik untuk sekian adalah benda halal. Apa yang memudaratkan orang, dari kefahaman kita, memang kita faham dia adalah memudaratkan, maka kita akan apa? Haramkan dia. Sekalipun kita kata benda berkenaan macam banyak benda lah, macam even benda-benda yang mana kita terbukti dapat kefahaman kita benda tu adalah tak elok, maka kita berhenti makan, tak boleh kita ambil. Baru ni ada orang burukkan tentang IRO. Wallahualam, ni IRO ni untuk orang yang tak buah pinggang tak berfungsi, bagus. Pasal dalam tu tak ada benda dah. Tak ada magnesium, tak ada potasium, tak ada apa. Dengan kat sini ada kan tulis kalsium, natrium, klorida, kalium, sulfat, magnesium, fluorida ni. Dia dalam ni ada selain daripada air biasa. Tu pasal dia buat dari tanah kan. Dia ada banyak tu garam galian. So garam galian ni kita kata dalam air mineral ada. Satu benda yang nak kena ajar. Orang ramai biasa ambil kan. Ni kecuali jenama ni lah. Jenama ni dia pakai pink. Kalau jenama lain, kalau air kat kedai kalau air tu tudung dia biru, dia adalah air bawah tanah yang ditapis. Sumber dia bawah tanah. Yelah ada syarikat tak ikut cakap ni, tak ikut kaedah ni.
Ini kalau dia kata nak tahu dari segi kesihatan, beli air Kalau Petronas ada dua. Kan tak ada hijau dengan biru. Okey. Yang biru tu adalah air bawah tanah yang ditapis. Yang hijau air pipe ditapis. Tak tahu cerita kan. Yang putih tu tak ada langsung. Itu air RO. Kosong. Faham? Memang gogok je air. Jumpa je air. Sedap minum. Tahu cerita. Ada benda. Ada beza dia. Macam baru ni ada orang hantar. Dia kata kan, dekat roti tu ada penutup tu kan. Color tu punya hari apa dia dibuat. Saya macam, oh ya ke? Ada orang kata 17 tahun aku hidup, dia kata. Tak pernah aku tahu benda ni. Rupanya memang ada kod color. Hari apa, warna sekian. Hari apa, sekian. Hari dia dibuat. Kita mana tengok tu. Kita tengok tarikh kan. Ya, sebenarnya dia color tu tunjukkan hari juga. Hari apa dia dibuat. Isnin ke Rabu ke. Ni ada orang hantar bawah ni. Dia kata, aku 17 tahun hidup, tak pernah aku tahu benda ni. Macam tengok masalah air ni. Tapi ni syarikat ni pakai pink. Ni pasal dia nak warna logo syarikat dia. Dari segi asalnya biru. Jadi macam air RO ada timbul 2-3 tahun lepas. Dia kata pasal air biasa awak tak turunkan dari langit sebagainya akan lintas mineral. Jadi kita gogok minum air telaga ke air sungai ke air ni kan. Yang mana air tadi mempunyai garam galian yang elok untuk badan anda. Anda perlukan garam galian. Anda perlukan garam galian Pada samping kita bagi makanan tu, garam galian air tu penting. Pasal dia akan sentiasa diganti. Masuk, buang. Okey, dia takkan kekal. Ada benda yang kekal. Contoh macam anda punya badan ni, macam otot ni kan. Kita kata sebut berkenaan dengan apa? Panggil contoh macam dia punya protein. Dia ada 5 benda. Nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon, sulfur. 5 tu. Yang betul asid amino Ni 5 ni. Jadi yang ini kekal dengan daging anda. Tulang kalsium kekal, fosforus kekal. Tapi garam galian dia masuk keluar. Yang kadang anda letih, penat, kadang otot kejang. Itu garam galian punya kerja. Jadi untuk minum air biasa ni patut kena garam galian. Tapi ada orang kata minum air biasa je ada. Beli Milo, gogok Milo. So minum air RO, gogok air Milo. Kalau orang tu mengamalkan air RO saja, dia akan hilang garam galian yang banyak sebenarnya. Itu fakta. Tapi dia kata makanlah benda lain. Makan benda lain itu sama lah macam benda lain juga. Memang badan kita akan serap sikit-sikit, bukan semua. Terlampau lebih. Contoh macam vitamin C. Buah pinggang anda akan rosak. Jangan gogok ujung. Vitamin C gogok. Yang tablet kan. Dia letak berapa miligram kan. Dia bagi tahu berapa hari. Intake anda, badan anda dia limit. Jangan banyak-banyak. Macam air, bagus untuk kesihatan. Tapi jangan minum lebih daripada kadar tertentu. Lebih dari kadar dia, kan platelet darah tu kan pecah. Dia tak boleh. Dan bila darah tu akan cair, dia tak bawa oksigen, tak bawa makanan. Bukan darah unta, dalam darah unta dia punya platelet tu akan kembang. Tak akan pecah. Kita punya akan pecah. Dia air kita banyak sangat. So ada kadar dia. Berapa banyak. Jangan berlebih sekian. Cuma kita tak faham. Jadi secara asalnya benda macam ni kita kata benda-benda yang apa lepas kajian timbul kan. Macam zaman dahulu, rokok pun pernah dikatakan oleh para ulama sendiri yang mengatakan rokok ni bagus untuk menghadamkan makanan lah, untuk melawaskan buang air lah. Apa lagi? Ada disebut mengeringkan kahak. Macam-macam. Semua benda ni tadi sebelum penemuan bahawa dia didapati apa? Membahaya untuk kesihatan. Itu cerita dia. Macam dadah lah. Dadah tu asal. Contoh macam ganja dan sebagainya. Digunakan dahulu untuk perubatan. Supaya boleh buat apa ni. Tapi sebab penyalahgunaan dadah Kalau dia salah guna dadah tu untuk sekian, dipakai untuk benda lain. So once apa yang datang kefahaman dan penjelasan ia buruk, maka dia haram. Apa-apa yang tak datang yang disebut baik, elok dan sebagainya, maka ia adalah halal. So Allah Ta'ala suruh kita makan yang halal, yang benda yang kita faham ia adalah buruk, maka ia adalah haram. Macam nasi lah, nasi basi. Ni actually tak elok. Kan bau, start hidung kita tak nak terima aja, maksud tak elok. Nampak Allah Ta'ala jadikan itu yang kita kata kenapa kita detect bau busuk tu busuk, supaya kita jangan makan. Sebenarnya sebab kenapa macam orang tak nak makan durian tu lain cerita lah. Kamal Saleh, I cannot stand kata kan. Dia makan cheese busuk juga pun kita tak boleh stand. Sama aja sebenarnya. Dia ada perbezaan sikit. Itu masalah preference. Tapi ada separuh tu lepas dah makan durian, kali kedua ketiga dia ada melantak durian, jadi hantu durian pula pun ada juga. Mak Saleh datang nak makan durian. Saya tengok ada seorang tu apa, Anthony Bourdain yang masak-masak tu kan. Dia makan durian kan dekat Indonesia. Kes tak jadi buka, tu dia buat apa? Dia gerak dia macam pakai tebikai. Lepas tu dia ambil sudu, korek. La ilaha illallah syarikalah.
Tak tahu macam orang asli tak yang tu kan. Dia tak kerti dia kerat. Buah biji tu kerat. Itu korek dengan sudu. Dengan apa? Sudu makan durian. Dia tak kerti macam mana. Tapi cara asalnya itu. Mana apa yang elok dari segi sebutan, turutan, maka kita halal. Apa yang haram, mana ada kefahaman ia dan berbahaya, tak elok dan sebagainya, maka diharamkan. Ini Allah Ta'ala letakkan aturan macam tu. Okey. Seterusnya, dalam firman Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nyatakan, udkhulul baba sujjada, masuklah pintu berkenaan dengan keadaan tunduk. Terdapat isyarat kepada sujud syukur ketika dibarui nikmat. Okey, ini masalah sujud syukur. Sujud syukur ni sebenarnya dilaksanakan hanya ketika mana seseorang itu mendapat nikmat yang baru. Bukannya ketika bangun je pagi, alhamdulillah aku telah hidup lagi, sujud syukur. Tak berjalan keluar kerja kan, masih melihat, sujud syukur. Masih mendengar, sujud syukur. Tengok bini ada sebelah, sujud syukur. Kan tak hilang kan. Bini pula tengok suami lelaki sebelah, sujud syukur. Tak ada macam tu. Sujud syukur ni bukannya dibuat macam tu random. Lepas tu dia kata, kalau tak sujud syukur anda telah gila ke? Kan, laksanakan yang disuruh lah. Sujud syukur ni pada benda yang baru, yang tak disangka-sangka datang. Yang macam tu, yang kita sangkakan tak dapat tapi dapat. Ya, contoh macam katakanlah apa minta sekolah dapat sekian, atau minta kerja dapat, dia sujud syukur lah. Tapi kalau tiap hari, kenapa sujud syukur ni? Dapat kerja, bila? 5 tahun lepas. Mana ada macam tu? Mana ada macam tu? So kaedah sujud syukur macam tu. Jadi dia bila dibarui nikmat yang baru, diberikan nikmat yang baru, digalakkan kita sujud syukur. Dan macam itulah yang datang dalam firman Allah Ta'ala, dalam Allah Ta'ala nyatakan, wadkhulul baba sujjada, masuklah pintu tu dan juga apa? Dalam keadaan sujud, tunduk. Maksudnya menunjukkan bahawa kita apa? Memberikan apa, rasa tunduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana mendapat. Dan bukan bila dapat nikmat kita mendabik dada. Tahu? Dapat kereta baru, jalan tegak dada. Jangan. Ini antara sifat lain lah. Maksudnya kalau orang tu dapat nikmat baru, jangan dia belagak dengan orang, kerana itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sering berlaku pasal kita ni, bila dapat apa benda-benda yang baru, kita macam kan, itu yang disebut dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22-23. Allah Ta'ala nyatakan, ma asa min musibatin fil ardi, tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi. Mana roboh rumah ke, roboh jalan ke, apa saja ribut peti ke, banjir ke, sekarang ni banjir apa, ma asa musibatin fil ardi, tidak di muka bumi, wala fi anfusikum, tak juga berlaku pada diri kamu. Mana kanser ke, buah pinggang rosak ke, apa saja, penyakit ke, demam ke, tak berlaku di muka bumi, tak juga pada diri kamu, illa fi kitab, kecuali ia tertulis dalam kitab, telah tulis catat Allah Ta'ala, min qabli an nabra'aha, semasa menjadikan ia berlaku. Before jadi, dah tulis dah. Yang ini benda-benda yang kita tak ada kaitan dosa pahala, tahu? Tak ada kaitan. Macam contoh macam tanah runtuh, mana dosa pahala situ? Kan hari ni hujan, ada dosa pahala. Air naik, air tak naik, mana dosa pahala situ? Macam juga anda, apa, sakit, attitude anda terhadap benda berkenaan yang menyebabkan dosa pahala. Contohkan kita kena musibah, kita sabar, baru pahala. Musibah itu sendiri tak ada lagi. Musibah tu demam ke, sakit ke, tak ada benda lagi, masih kosong. Tapi cara kita berhadapan dengan benda tersebut akan lahirkan dosa pahala. Musibah itu tak ada, tak ada benda, nothing. Kata orang yang kena musibah mengeluh, dikira dosa. Orang yang kena musibah bersabar, dikira dapat pahala. Macam juga orang yang apa, menerima nikmat, dia tunduk, maka Allah Ta'ala dapat dia bersyukur. Orang yang dapat nikmat, dia berbangga dan belagak, sombong, maka dia kufur. So dia, konsep dia memang semua tu tertulis dah. Jadi bila kita dapat benda lebihan dan sebagainya, tambahan, jangan pandang orang lain macam dia tak, ni aku dapat, tak, jangan. Sebab itu adalah Allah Ta'ala jadikan dah tertulis dah. Dapat tu maksudnya memang Allah Ta'ala bagi kita. Dan Allah Ta'ala kata, inna dzalika 'ala Allah yasir, sehingga itu di Allah Ta'ala adalah mudah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan macam ni? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu tidak rasa sesal di atas apa yang hilang dari kamu. Anything you lose, yang sesal. Alah, duit hilang, alah, jam hilang, alah, kereta hilang, alah, apa tu? Al-Hadid. Al-Hadid 22-23. Okey. Maksudnya ada alah. Jangan ada alah katanya. Maksudnya macam mana? Hilang kita tangan ketawa. Tak pergi, nanti saya terangkan. Tak pergi. Nanti saya beritahu. Okey. Sebab nak senyum ketawa tadi boleh jadi. Kalau kau saya katakan tadi, kalau beli handphone dengan saya, hilang, pecah, patah, orang curi,
terlupa tinggal dan sebagainya, rosak, saya ganti baru. Bila handphone tu Haji kena curi, tu Haji senyum ke marah? Saya ni jaminan saya ni, syarikat handphone Adli. Okey. Saya kata, relax kan? Begitu jaminan dia akan dapat baru. Padahal hari tu Haji dah jatuhkan sikit calar, lepas tu hilang. Lepas tu jaminan saya kalau hilang dapat baru. Tu Haji Kita beli barang ada garanti sana. sengih lah kita, sengih macam wah. Dapat baru ni. Beli kereta dah macam tu. Dilanggar, terlanggar, melanggar, accident, rosak, ganti baru. So kita kata apa? Relax lah. Bukankah Allah Ta'ala janjikan, Nabi janji pada kita. Nabi kata, contohnya Nabi sebut, ini kata kita, orang zalimi kita. Kan Nabi kata, bila Nabi tanya dengan para sahabat, manil muflisu minkum? Siapa kamu mufliskan kamu? Siapa kamu mufliskan kamu? Para sahabat kata, al-muflisu fina, orang mufliskan kami ni, man la malau wala mata. Orang tak ada harta, tak ada barang-barang, dia orang muflis. Nabi kata, innal muflisa min ummati. Orang mufliskan umatku. Mayati yaumul qiyamah, orang datang pada kiamat nanti, bi salatin wa zakatin wal hajjin wa sadaqah, datang dengan macam-macam amal ibadat, tapi waqad syatama hadha, nak maki orang ni, wa akala mala hadha, makan harta orang ni, wa daraba hadha, pukul orang ni, wa safaka dam hadha, tumpah darah orang ni, fa ukhidha min hasanatihi, dia ambil daripada kebaikan dia, bagi pada orang sekian, ambil kebaikan dia bagi orang sekian. So maksud dia, yang satu side kita peringatkan orang jangan zalimi orang lain. Satu side lagi apa? Hadis ni memberikan jaminan pada siapa-siapa hilang barang. Atau sekian. Allah telah ganti baru. So perlukah anda sedih? Sedih itu pasti datang. Tapi masalah sekarang ni, perlu tak? Tak payah. Pasal ada gantian lain. Memang tak, kita kata musibah itu kita tak nak. Tapi bila kena, maksudnya Allah Ta'ala nak beri pada kita benda lain. Itu cerita dia. Kita akan happy. Macam, ada ganti lain. Itu yang Ummu Salamah. Ummu Salamah kan dia doa. Kan bila mana Ummu Salamah kan suami dia datang, ketika suami dia hidup, suami dia balik jumpa Rasulullah SAW, dia tanya suami dia apa Nabi ajar. Nabi kata hari ini Nabi Rasul ajar, bila seorang terkena musibah, sebutlah Allahumma ajirni fi musibati hadhihi, ya Allah beri ganjaran pada musibahku ini, wa akhlifni khairan minha, gantikan aku lagi baik daripada dia. Jadi bila mati suami dia teringat suami dia ajar tu, bila suami dia mati dia doa, Allahumma ajirni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha, gantikan aku lebih baik daripadanya. Lepas tu dia terdiam, siapa lagi baik daripada suami aku? Jadi bila datang Rasulullah SAW, pinang dia. Rasulullah SAW, ya comparison, memanglah suami dia, tapi takkan boleh compare dengan Rasulullah. Faham tak? Takkan boleh compare dengan Rasulullah. Confirm Rasulullah SAW lebih baik. Jadi waktu tu maksudnya gantian yang baru. Itu contohlah. Kalau tidak kat dunia pun akhirat. So sebenarnya kita tak rugi apa. Sebab kenapa seorang mukmin dia tidak apa? Contoh macam bila rezeki dia hilang, dia tak marah orang. Dia kata kau lah menyebabkan rezeki aku tak ada. Tak, pasal Allah Ta'ala yang aturkan. Dia tak rasa sikitnya rezeki dia tadi sebagai apa? Sebagai musibah. Sebab kurang kat sini akan lebih di sana asal dia bersabar. Dan maka tu Nabi kata, bila Nabi sebutkan, Nabi kata, aku intai dalam syurga. Apa Nabi kata? Aku lihat dalamnya siapa? Orang kuat, orang gagah, ustaz. Apa Nabi kata? Aku lihat intai dalam syurga, aku lihat dalamnya orang yang lebih miskin dan orang lemah. Paling banyak orang miskin dan orang lemah dalam syurga. Bukan maksud dia jangan jadi, saya tak suruh tuan-tuan buang harta jadi miskin. Ni kan salah faham juga ni masalah ni. Kan dia nak beramal dengan hati ni supaya anda jangan rasa gundah gulana kalau hilang barang apa. Sebab anda tak kurang apa benda pun. Allah Ta'ala dah berikan dengan cukup. Tak ada siapa yang boleh kurangkan rezeki anda. Iya, itu patut banyak mana. Kita doa banyak mana. Kita, ya Allah beri aku rezeki. Mungkin sebenarnya dapat dah lebih 10 sen hari ni. Still rezeki walaupun 10 sen. Janganlah pandang rezeki tu mesti 3,000. Ini rezeki sebenarnya. Orang kita salah faham. Dia berniaga dapat hari ni untung RM5. Tak sikit. Buat cara lain dapat rezeki di 3,000. Ini rezeki betul. Kan salah tu. Kecil ke banyak kan tu rezeki Allah Ta'ala. Yang gatal pergi pandang yang besar saja, kenapa? Tak salah faham tu sebab kenapa kita terus bimbang. Tak ada siapa boleh sekat rezeki kita. Tu sebab boleh senyum. Dia Allah kata, likailah taksau ala ma fatakum. Jadi kamu tak rasa apa? Sesal di atas apa hilang pada kamu. Yang itu hilang. Kan handphone hilang ni, handphone ni hilang. Ganti baru. Pecah ganti baru. Tak ada kan? Ganti baru. Kita ada apa? Happy lah.
Happy. Kan, sini tak ada, sana nanti ganti baru. So, macam tu masalah dia. Anda tak seimbang, diganti baru. Ada gantian si Allah Ta'ala yang lebih baik. Jadi orang tu akan likailah taksau ala ma fatakum. Allah kata supaya kamu tak apa sesal. Dia tak apa hilang pada kamu, terlepas. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum. Kamu taklah berbangga pula dengan apa, bergembira sangat dengan apa yang datang pada kamu. Dan maka ayat itu diakhiri dengan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka setiap orang yang menyombong, berbangga-bangga, berlagak sombong, berbangga-bangga. Maksud dia relate, satu part benda tu orang panggil musibah tu ada pada keburukan. Tak, kebaikan tu musibah juga. Ujian Allah Ta'ala. Jadi kita contoh macam bila dalam ayat dia kata apa? Udkhulul baba sujada. Masuklah pintu tu dan juga tunduk, sujud. Dalam keadaan tunduk. Maka ni saya kata, macam ulama kata, isyarat kepada dapat nikmat baru, rendahkan diri kepada Allah Ta'ala. So dia jangan kita rasa ini kita. Kalau kita dapat tu maksudnya Allah Ta'ala anugerahkan, uji aku. Betul. Tunduk kita. Takut salah guna, takut salah pakai. Ini bukan kita macam, inilah hasil titik peluh. Duduk dalam aircon, titik peluh benda. Lawak ini titik peluh saya kan. Kerja kat mana? Syarikat aircon. Mana ada? Memang aircon, tak adalah peluhnya. Maksud dia keletihan, bukan keletihan semata-mata. Ikut letih, kalaulah setiap orang diberikan ganjaran berdasar kilo, berapa kilo dia punya, berapa liter peluh dia. Petani, orang sapu jalan sampah kat tepi jalan tu, orang yang yang betulkannya raya sebagainya, diorang lebih banyak tumpah peluh banding kita. Kalau ikut kadar rezeki itu datang, ikut kadar banyak mana peluh turun. Tapi kita lagi banyak duit daripada dia. Sebab apa? Sebab aturan Allah Ta'ala untuk ujian, supaya jangan sampai kita ni kau angkat sampah kan, siap dengan busuk dan sebagainya. Tapi macam saya kata lah, ikutkan orang angkat sampah ni dia punya faedah. Cakap dia yang marah daripada seorang doktor. Yelah, doktor mogok tak nak ubat orang seminggu, okay, banding dengan orang tak nak angkat sampah seminggu. Siapa yang mudarat? Bahkan tambah penyakit lagi, kan? Tapi tak pernah kita pandang orang tu macam nanti kita kata dia tak belajar tu jadi macam tu. Tak, mungkin dia belajar, mungkin dia pandai dari kita, peluang tak nak bagi. Tak kan? Ada orang budak-budak you mana dia kerja dia ni, tapi dia jaga bahagian meratakan sampah lah. Bahagian ni apa, jaga nak susun atur sampah tu. Dia datang lenyek, dia nak bagi lupus kan, dia buang lenyek. Jadi kita kata benda tu bukan masalah tak kerja, tak nak kerja, tak. Benda tu Allah Ta'ala buka peluang bagi setiap manusia dengan kadar masing-masing. So belajar untuk kalau dapat nikmat, tunduk diri pada Allah Ta'ala. Tengok apa benda aku tak buat lagi yang Allah Ta'ala tuntut pada aku. Bukannya inilah kerja aku, inilah hasil aku, inilah titik peluh aku. Tak. Inilah hasil belajar lama-lama jauh-jauh. Tak ada. Ya, faham okay. Ustaz, yang musibah tadi, kalau kita kadang-kadang kita dapat musibah baru kita baca Allahumma ajurni fi musibati itu. Memang. Kalau tak musibah kan yang kenapa tak ada musibah je kenapa nak baca? Nikmat kenikmatan tidaklah. Pasalnya Nabi ajar benda tu pada musibah yang buruk lah, bukan musibah baik. Dapat harta je Allahumma ajirni fi musibati. Kau tak hilang apa kau dapat lah. Nak wakhdumni khairan minha, macam mana? Gantikan aku lebih baik darinya. Maksudnya benda tu musibah kehilangan. Gantikan lebih baik darinya. Ni dapat banyak ni. Ganti baik apa dia lagi? Tak ada ganti-gantian lah. Alhamdulillah dah dapat. Tunaikan hak dia. Okey. Jelas Seterusnya, hukum syarak ini peroleh daripada ayat-ayat yang kita baca itu adalah dalam firman-Nya Subhanahu wa taala, fabaddala alladhina zalamu, maka telah menukar ganti orang-orang yang zalim. Terdapat dalam dalil ini pengharaman menukarkan nas. Sebab orang-orang yang disuruh masuk bandar tu dia kata apa? Allah kata wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryata 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 fakul minha itu kadang wa dkhulul baba sujada wa qulu sebutlah hittah naghfir lakum khatayakum, kami ampun untuk kamu dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, wa sanazidul muhsinin, kami akan tambah untuk orang yang berbaik. Kemudian apa? Fabaddalal ladina zalamu, adalah menukar orang yang zalim qaulan, kata-kata ghairal ladzi qila lahum, selain apa yang dikata pada mereka.
other than Allah Ta'ala ajar. Jadi sini ayat ni adalah dalil pengharaman menukar nas-nas. Mana kalau nas tu datang, suruh kata amin. Amin. Lepas kan, ataupun Allahu Akbar, jangan gatal tukar. Tak ada orang kata, apa salahnya? Serupa je meaning. Kan? Apa yang Nabi ajar, itulah kadar dia. Jadi, apa berkata Ibn Arabi Al-Maliki dan menafsirkan ayat ini, kata apa? Sesungguhnya kata-kata yang dinaskan terhadap nilai syariah tidak sunyi bahawa terjadi peribadatan dengan lafaznya atau jadi peribadatan dengan maknanya. Mana apa benda Allah Ta'ala perintah kita, ada jadi ibadah dengan lafaz, exact thing. Contoh macam Fatihah, Al-Fatihah, dia jadi ibadah dengan lafaz Fatihah tadi, bukan dengan lafaz lain. Ada yang dengan meaning. Contoh macam kita sujud atau rukuk, tasbih dengan meaning, dia tanpa letakkan lafaz. Ataupun doa kan, tanpa letakkan doa khas. Maka dengan sebab itu kita kata ada yang datang dengan apa? Lafaz itu sebagai apa? Sebagai ibadat. Ada makna dia adalah ibadat. Makna yang ibadat. Okey. Dia kata, jika peribadatan terjadi dengan lafaz, maka tidak harus penukarannya. Jika jadi benda dengan peribadatan dengan lafaz, maka janganlah kita menukarkannya. Ni alihkan kataan lain. Contoh macam selawat ke atas Nabi ketika tahiyat tu kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, datang itu tukar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa diha wa afiatil. Baca selawat tibil qulub. Tak boleh. Selawat Nabi tak boleh. Selawat syifa tak boleh. Tak ada orang kata tak salah. Masa tak boleh. Pasal ini yang kita kata ibadat. Ni masalah dia. Peribadatan. Tak, bila sakit baca. Bukan. Saya sebut dalam tahiyat. Ya, dah tahiyat. Maksud dah tahiyat tadi, lafaz itu datang dengan apa yang Nabi ajar. Bahkan para sahabat Nabi SAW ketika nak diajarkan lafaz apa untuk tahiyat, untuk selawat ke atas baginda, para sahabat kata apa? Ya Rasulullah, qad arafna, kami dah tahu dah, kaifa nusallim alaik, macam kami Nabi salam pada kau. Fa kaifa nusalli alaika fi salatina, macam kami nak selawat kata engkau dalam solat kami. Maksudnya dia orang tanya exactly macam nak selawat ketika dalam solat. Lepas tu Nabi pun kata, qulu, sebutlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sampai bila hadis berkenaan. 2, 3, 4 lafaz. Tapi semua tak ada Sayyidina. Tak ada Sayyidina. Semua tak ada Sayyidina. Tapi lah macam benda tu tak jadi kes. Ada seorang ulama dan Syafi'i kata, apa salahnya? Di Nabi merendah diri, kita puji Nabi lebih. Dia tak boleh kita melepasi batasan sebenarnya. Kita kata tak adalah menambah kebaikan pada kita. Kita disuruh selawat, tak disuruh puji. Puji lain, selawat lain. Puji Nabi, sanjung Nabi, satu benda. Selawat ke atas Nabi itu benda lain, itu ibadat. Selama kita sekarang qasidah. Qasidah bukannya selawat. Qasidah itu qasidah. Mungkin guru tarikat ni ada dia punya, yang ini ada dia punya, yang tu ada dia punya. Kita tengok dua ni banyak. Ada apa Diaul Lamik lah, yang ni ada yang apa macam-macam benda lah. Apa benda lama dah. Selawat ni lah, selawat tu lah. Yang ni apa yang itu qasidah sebenarnya. Qasidah ni syair. Syair yang orang A buat atau orang B buat, orang C buat. Apa? Qasidah burdah kan. Tapi sebenarnya bila baca tu orang harapkan akan jadi benda magic. Semua orang buat, tak ada buat free. Ada orang kata macam tak apa ke Ustaz Amal? Saya tak ada tak fahaman bahawa kalau buat benda ni dapat benda tentu. Dia diam. Saya kata kalau dia kata ada, dia ada masalah. Sebab kita tak boleh kata cara kita berselawat lebih baik daripada apa Nabi ajar. The Prophet taught us the best selawat. Datang kita tak. Tak orang ni punya. Semua orang mengaku dia punya. Tu yang jadi kes kenapa selawat tu program qasidah ni 3-4 jam. Juga sekejap je sebenarnya. Sebenarnya benda dia boleh buat habis dengan sekejap. Tapi sebab apa? Nak baca orang A punya. Orang A kita baca, tarekat Tijani, B pula kata, aku punya kau tak baca. Baca dia punya pula. Lepas tu dia punya nak juga. Semua nak dia punya dibaca. Dia jadilah panjang. Tu asal benda tu boleh habis 9 minit puji Nabi, jadi 4 jam. 3 jam. Yang mana masa kosong tadi kalau belajar tafsir hadis, tafsir Quran atau hadis Nabi SAW punya penjelasan, cukup bermanfaat. Banyak lagi benda orang tu jahil. Cara berzikir yang salah tak ajar lagi. Solat khusyuk tak faham khusyuk tu apa. Masalah taharah kena gagal. Kan? Jadi benda-benda tadi kita kata sibuk dengan benda tersebut, lupakan berkenaan dengan fardu. Belajar tu adalah fardu ain. Belajar adalah fardu ain. Memahami pengertian Allah Ta'ala perintah pada kita adalah fardu ain. Kan kalau tak faham macam mana kita nak menjadi hamba yang
betul beribadat pada Tuhannya. Ikhlas tak reti lagi. Jadi sibuk dengan benda berkenaan. Dia kena salah faham tentang selawat ataupun apa? Panggil qasidah. Yang selawat tu ada berapa banyak yang Nabi ajar Yang Nabi ajar bentuk dia ada yang wakaf 2 kali, ada wakaf sekali. Ini ya. Dia ada lafaz yang bunyi kan macam kita biasa baca tu. Fil innaka hamidum majid atau fil alamin innaka hamidum majid ujung sekali. Ada yang datang Nabi berhenti dalam selawat kemudian apa wabarik ala tu ada berhenti. Macam Nabi baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil innaka hamidum majid. Dia 2 kali ulang. Ada yang satu tu sekali terus sampai ujung. Dia lafaznya tak tolak tarik campur bagi sama macam tu je. So maksudnya selawat Ibrahimiyah je lah yang Nabi ajar. Ya, saya. Yang selawat yang lain-lain tu tak pernah ajar. Tak pernah ajar. Tak ada selawat lain. Cuma yang kita kata macam para ulama bila karang buku. Bila karang buku kan, ada karang buku letakkan ketika muqaddimah buku dia. Di karang buku macam Imam Bukhari ke Imam Muslim ke, dia ada selawat kat atas Nabi kat situ. Dia puji Nabi, dia kata Nabi telah tunaikan amanah. Dia terus umat kan. Jadi apa sehingga sampai mati. Jadi dia sebut tentang Nabi kan apa dia puji Nabi dari konsep ketika mula mengarang buku. Bukannya ini, tapi selawat terbaik untuk anda amalkan adalah Ibrahimiyah lah yang Nabi ajar. Nobody can be better than Nabi. Kan? Itulah selawat yang paling bagus. Kita nak kita di luar semayang pun selawat yang bagus itulah dia. Pasal Nabi ajarkan, Nabi yang ajarkan. Kerana utusan Tuhan yang ajar kita. Nabi ajar kita cara nak selawat. So kenapa kita nak kena buat benda lain? Kan? Jadi kadang-kadang yang masalah sekarang ni bila tambahan kena ada fadilat dan kelebihan. Kalau buat ni akan dimakbulkan segala hajat. Kita bukannya ada pegang kunci yang boleh paksa Allah Ta'ala bagi apa kita nak. Banyak orang dia ni hamba. Saya kata hamba. Hamba ni bila kata hamba Tuhan, Allah Ta'ala bagi, kita tak bagi tu hak dia. Kita tak boleh paksa Allah Ta'ala. Tapi sekarang orang kata kalau buat nanti jadi. Allah Ta'ala terikat ke? Terikat dengan apa? Dengan arahan kita. Macam seolah macam pegang kunci tadi, Allah Ta'ala akan datang. Apa nak? Mana boleh? Pasal Allah Ta'ala dia nak bagi, dia bagi. Bila dia nak. Dia tak bagi, dia tak bagi. Bila dia tak nak, itu hak dia. Tapi kita minta. Bukannya tak ada kunci, tahu kunci, pegang, paksa Allah Ta'ala, tak ada. Walaupun memang Nabi pernah sabda, Nabi kata, dia Allah Ta'ala ada nama yang Ismul Azam. Nama Allah Ta'ala yang Maha Agung. Yang dia tak adalah orang tu minta kecuali akan diberikan. Kan? Kalau minta mesti diberikan. Tapi tidak ada, kita kata, terikatnya Allah Ta'ala dengan apa tersebut. Nabi sendiri pun ada benda Nabi minta Allah Ta'ala tak bagi. Contoh macam Nabi minta Allah Ta'ala jangan bagi umat ni, umat Islam, umat baginda saling mengenakan kesakitan satu sama lain. Saling berbunuh-bunuhan, saling ni kan. Ini Allah Ta'ala tak izinkan. Nabi minta, tapi Allah Ta'ala tak izinkan. Biasalah itu kata ada hak-hak yang batasan tertentu yang Nabi para anbiya terikat dengannya. So benda boleh lah. Macam bila dia nakkan supaya bapa saudara dia masuk Islam, tak masuk Islam pun Abu Talib nak macam mana? So jadi konsep dia tak ada benda kunci anda pegang, Allah Ta'ala kena ikut cakap. Dengan selawat tu ada unsur syirik. Itu bukan selawat tu, pujian kepada Nabi yang melampau. Macam bila ada kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub daiha. Siapa? Tibbil qulub siapa? Selawat kata Muhammad tu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub, penawar bagi hati. Kan? Ubat hati hingga penawar wadawaiha. Wa afiatul abdan, keafiatan badan. Siapa yang dimaksudkan? Kata ayat dia Allahumma salli ala Muhammadin sayyidina Muhammadin. Ya Allah selawatlah kata Muhammad. Betul? Penawar. Siapa penawar tu? Kalau selawat tak marbutah, dia tak boleh datang macam tu. Dia akan jadi masalah sikit. Jadi maksudnya siapa yang dimaksudkan? Selawat tu kan Muhammad itu. Keafiatan badan, nurul absar, cahaya mata. Sebenarnya kita kata cahaya mata kita Allah Ta'ala yang berikan. Jadi satu benda, Nabi Muhammad SAW agung dan mulia, tetapi tidak sampai peringkat di mana kalau tak ada Rasulullah SAW, tak ada Muhammad, Allah Ta'ala tak tahu dia buat kerja. No such thing. Pasal Allah Ta'ala dia maha kuasa, maha tinggi. Dia tak perlu pada siapa-siapa saja. Siapa? Hatta Rasulullah sendiri pun Allah Ta'ala tak perlukan sebenarnya.
Yang orang kita masalah faham, dia kata tak, Nur Muhammad. Ada kait lah, Nur Muhammad dan sebagainya masuk dalam zikir. Benda macam tu lah kak. Dia too much. Macam dia kata anta nur faqqa nuri. Kau cahaya atas cahaya. Sedangkan benda berkenaan hanya pada Allah Ta'ala saja. Allah nurus samawati wal ard, Allah Ta'ala cahaya langit dan bumi. Mana ada cahaya atas Allah Ta'ala lagi? Kalau dia kata engkau cahaya atas cahaya, so Allah Ta'ala mana? Dia kadang-kadang dia kata overstating. Kadang-kadang ada orang kata benda ni macam dah cinta sangat. Engkau lah buah jantung hatiku. Engkau lah penawar batik, penawar penghilang dahagaku. Padahal orang tu bukannya diminum orang tu pun. Kan? Itu contohlah. Dia buat masalah bahaya syair. Syair ni dia double meaning, 3 meaning. Ada 4 meaning kadang-kadang. Kadang-kadang syirik, kadang-kadang tak syirik. So kalau dia kata, kan lebih baik lafazkan la ilaha illallah. Kenapa tak lafazkan? Sebaik-baik zikir adalah kan afdal zikir, pandai. Afdal zikir fa'lam annahu la ilaha. Tapi time dia pergi selawat tu macam tu, kenapa? The best thing for you to say is la ilaha illallah. Ataupun kalimah yang Nabi ajar, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. The best thing to lafazkan. Yang tak ada sebarang kemusykilan, tak ada sebarang masalah. Ambil lafaz yang betul lah. So once kita buka saja pintu, dia akan masuk macam-macam. Macam sekarang ada surah Fatih. Yang sekarang ni kat wilayah Persekutuan ada setengah-setengah masjid. Mungkin pasal yang tukang tulis tu ahli tarekat atau pegang tarekat, dia pergi letakkan selawat Fatih. Selawat Fatih ni tarekat Tijaniyah. Yang bertunisia kawasan apa? Utara Afrika tu. Dia orang pandang selawat tu 3 kali ganda lebih tinggi dari Quran. 3 times best than Al-Quran. Tapi kita amalkan tanpa tahu benda. Ya, macam mana? Tak belajar? Selawat yang Allahumma salli ala Muhammadin, Fatihah lima ughliqa, Nasr ayat kan. Itu kata. Itu selawat Fatih. Sekarang ni banyak saya dengar kat masjid. Itu selawat Fatih tarikat Tijaniyah. Yang diorang kata selawat ini lagi tinggi dari Quran. Orang macam kita kata tak ada. Okey, problem di sini. Problem ni sekarang ni, ada orang kata, itu diorang percaya, kita tak kisah. Kalau tak kisah tu, kenapa nak amalkan? Panjang Ustaz ada. Qatimi 5 Nasrah bin Haq. Macam apa dia? Kita dengar kan? Radio sekali. Iya. Pasal, dan benda ni kalau perasan, sebelum tahun 90 awal 90-an, tak ada. Ustaz, masa Nabi sampai ke Madinah, orang sambut dengan solat Tala'al Badr alaina. Tak ada, salah tu. Sebenarnya, bukan. Sebenarnya Tala'al Badr alaina tu berlaku, Kak. Sebenarnya bukan ketika Nabi sampai Madinah. Nabi balik perang Tabuk. Yang buat budak-budak. Bukan orang tua, bukan Abu Bakar. Abu Bakar tidak, Umar tidak, Osman tidak, Ali tidak. Kita sekarang ni masalah kita kan. Bila Badui, orang Badui yang tak faham agama sangat, dia orang ni cekik Nabi pun ada. Hei Muhammad. Para sahabat Nabi SAW tak buat macam tu. Faham tak? Yang kencing dalam masjid, Badui. So, bila ada Badui macam tu, atau dia kumpulan-kumpulan kecil buat, jangan jadikan syariat. Jangan jadikan syariat. Problem kita sekarang, kita syariat. Itu boleh. Bukan tolak Al-Badr Alaina ni semua sekali kita buat. Kita lambakkan dalam kita punya amalan tadi lebih daripada sepatutnya. Ini masalah kita sebut lafaz tadi. Maknanya kalau ikut lafaz, zikrullah lagi tinggi. Selawat yang Nabi ajar lebih baik. Tapi orang akan datangkan dengan idea, aku punya lagi best, tarikat ni kata aku lagi best, tarikat ni kata aku lagi best. So everybody datang ke tarikat masing-masing, semua datang dengan selawat masing-masing. Kita jenuh nak hafal. Ada makcik tu datang nak pergi Mekah, dapat kertas ustaz tu bagi tebal tu A4, ilmunya banyak doa. Datang kat Yaman, anak dia kata, anak dia orang kedutaan Malaysia. Dia kata, ustaz cakap dengan abang saya payah sangat. Saya cakap tak faham. Saya pergi datang, dia ajak saya makan. Saya pergi datang makan lah kat rumah dia. Dia try masak tu, dia telefon saya datang. Ustaz, dia datang makan. Laki. Dia suka dia gunung kalian bersikal. Jadi mak dia datang, dia ajak saya datang. Dia tanya lah, pegang tebal tu. Makcik ni first time nak pergi umrah. Lepas tu benda macam, apa benda nak baca, sekian. Kesiannya. Belaknya saya kata, cik doa je bahasa Melayu. Ni banyak ni ustaz tak ada nak hafal dia. Kan? Faham tak? Tak senonoh panggil. Jangan nyusahkan. Agama tu mudah. Allah Ta'ala dengar doa kita dalam bahasa Melayu pun. Bahasa Melayu, selain Kedah pun Allah Ta'ala faham. Faham tak? Tak ada tiba dah macam selain Kedah tak ada. Selain Kelantan. Mana ada? Faham tak? Semua Allah Ta'ala dengar. So, jadi, yang konsep itu kita kata, bila orang tu applykan, selawat aku lagi lebih. Mana ada?
Mana ada selawat aku lagi bagus? Selawat aku menyembuhkan badan? Mana ada? Selawat aku akan menjadikan anak kau lebih selesa? Mana ada? Kan? Tak ada siapa pegang kunci ke atas Allah Ta'ala. Aku punya style kau kena bagi. Mana ada? Itu sebab kenapa selawat itu selawat. Bahkan selawat banyak diberikan oleh Nabi SAW dalam sabda baginda, merilit kepada akhirat, bukan dunia. Merilit pada akhirat. Barang siapa selawat ke atasku sekali, Allah Ta'ala selawat kata dia 10 kali, dapat barang tu kat mana? Sana, bukan sini. Tak ada macam, oi banyak selawat datang kat aku. Mana ada? Berapa beg dapat ni bang? Dapat 3 beg. Beg besar, beg kecil. Mana ada? Tunggu sana. Orang nak benda segera. Tu Allah kata dalam Quran, bal tuhibbunal ajilah. Bahkan kamu sebenarnya sukakan benda segera. Tapi akhirat kenapa? Akhirat yang betul. Tu banyak orang yang ajar. Jadi saya pelik. Sebab ikut gaya macam malaikat lah, gaya badan baju. Tapi ajar orang sembarang dunia. Tak ajar sabar, tak ajar redha. Mana datang kenal Tuhannya? Saya tak faham. Belah mana orang macam ni kenal Tuhan? Dia tak ajar pengikut dia redha, tak ajar pengikut dia sabar, tak ajar pengikut dia akhirat lagi baik, tak ajar pengikut dia tak dapat kat dunia pun tak apa. Yang dia ajar, baca ini anda makin kaya, baca ini, semua sekali baca ini, baca ini, baca ini. Kenapa? Tak reti nak ajar redha ke? Kenapa nak ajar macam tu? Anda ni kata arif billah, arif billah, kenal Tuhan. Pakai gelaran macam-macam, takut dengar. Saya dengar nak sebut takut kan. Arif billah kan, macam-macam musnid lah apa sebagainya pakai. Bersanad apa benda tak tahu. Ajaran tak ada kaitan akhirat. Semua dunia. Nak kaya, nak ini, nak itu, nak anak, nak sekian, nak bini 2, nak sekian. Semua sekali ada. Semua sumbat. Baca doa ini untuk bini 2, baca doa ini untuk sekian. Memang kita kata kita diuji dengan anak-anak kita. Doa lah pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengar. Kenapa nak kena baca ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian? Kenapa? Allah Ta'ala tak syaratkan itu. Kita syarat kenapa? Yang saya pelik, ikut gaya, ialah ustaz yang pakai macam ni bukanlah arif billah. Yang arif billah tu kena serban 7 tingkat, sempang sebelah. Tapi saya tengok, dia ajar tadi, amat tak ada kepada orang pada akhirat. Ajak orang semuanya mengeluh. Tak dapat barang, minta ni, cara macam ni. Tak dapat macam ni, minta cara ni. Saya boleh sekali ada seorang tu ni, dia kata, kalau anak degil baca sekian-sekian. Lepas tu 1000 kali. Kalau tak baca lagi 1000. Kalau tak baca 1000. Kalau tak jadi juga, salah makhraj dah tu. Apa hal? Mana Allah Ta'ala dengar doa makhraj betul je. Tu sebab orang suruh doa bahasa Melayu tak boleh dengar. Kan? Tu ya, jadi palak gigi tak ada. Sebut apa? Fa jadi pa. Pak Iza. Pak Iza aja. Saya tengok jampi orang-orang tua. Dia ambil dengan bomoh yang tak ada gigi. Aku kata benda ayat ni, ayat mana? Yang tukang tulis itu lepa lah. Ada ayat pa dalam huruf Arab. Tapi baca-baca macam Al-Quran ni. Rupanya bomoh gigi tak ada. Bomoh yang bagi tu, gigi dah tak ada. Jadi tak punya fa jadi pa. Pak Iza. Pak Iza aja. Jadi salah, kena faham. So konsep dia tak ada. Jadi lafaz jangan tukar. Kalau ibadat jangan tukar. Ya? Dia kata penuh ta'arud perkaranya. Dia kata jika terjadi perdebatan dengan makna, contoh macam kita dalam masalah selawat tadi kan, memang ikutkan dari segi konteks dia, memang kita kata selawat macam umum. Sebenarnya macam umum tapi bukan. Sebab kita tengok macam ni, ikutkan dari segi masalah arahan Allah Ta'ala, sallu alaihi wa taslimu taslima kan. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ahzab, ya innallaha malaikatahu, Allah Ta'ala para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang beriman, sallu alaihi, selawat ke atasnya. Kalau ikut arahan, kita kena sebut usalli ala Muhammad. Because bila Allah Ta'ala kata istaghfir, anda tak kata istaghfir, anda tak ulang the same word, anda akan buat apa? Astaghfirullah. Contoh macam Nabi, bila Allah Ta'ala arahkan Nabi, Allah Ta'ala kata apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, surah An-Nasr kan. Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Nabi sebut apa? Subhanakallahumma bihamdik. Nabi tak baca ayat tu, Nabi laksanakan apa dia arahankan. Kemudian Nabi sebut subhanakallahumma bihamdik Allahumma ghafirli wastaghfirhu, Nabi sebut Allahumma ghafirli. Kalau disuruh kita sallu alaihi, yang betul kita buat apa? Usalli ala Muhammad lah. Tapi oleh kerana, ini Imam Nawawi jawab,
Kenapa kita selawat? Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad. Sebab kita tak tahu macam mana nak selawat. Kita pulang balik pada Allah. Kita, ya Allah, engkau suruh selawat atas Nabi engkau, tapi kamu tak reti nak selawat macam mana. Engkau selawat sendirilah. Itu ya Allahumma, ya Allah, salli, Allahumma salli ala Muhammad. Selawatlah engkau ke atas Muhammad. Arahan Allah suruh kita selawat. Kita pulang balik pada Allah Ta'ala. Nampak tak? Okey. Kenapa kita buat itu? Sebab Nabi ajar macam tu. Para sahabat tak tahu macam mana tu. Para sahabat kata, kamu macam mana kami nak selawat ke atas engkau? Salam kami reti. Salam kami reti. Assalamu alayka ayuhan Nabi. Itu para sahabat kata, kami tahu salam macam mana. Selawat macam mana? So Nabi pun ajar. Sebutlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya itu ajaran Nabi. So the best for each of us, kita pegang macam tu. Kalau ada orang kata ni umum, zikir je. Nak sebut Allah ke, la ilaha illallah ke, Allahu Akbar ke, anda tak dilimitkan kepada mana-mana lafaz. Dia buat doa. Tak ada limit kan. Sebab Allah kata dalam Quran, Allah kata ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku makbulkan untuk kamu. Ud'uni. Okay. Atau falyastajibu li, minta pemakbulan kepadaku. Allah tak limitkan dengan bahasa apa? Tak limitkan berkenaan dengan waktu apa, bukan Allah Ta'ala pilih waktu-waktu tertentu yang terbaik untuk doa yang Nabi ajar kita. Tapi dalam konteks ayat itu tak letakkan macam mana cara doa. Kena sembahyang dulu ke? Kena puasa dulu ke? Nabi sebut lepas buat ibadat tadi, sebaiknya tempat terbaiklah lepas ibadat. Macam ketika nak buka puasa kan. So Nabi sering berikan hint macam tu. Tapi katakanlah orang tu solat, doa di luar waktu solat. Apa tadi kata wanita yang haid, yang tak boleh solat. So nak mana? Puasa tak boleh, so solat tak boleh. Sedangkan antara tempat terbaik untuk orang tu berdoa adalah ketika lepas solat ataupun ketika nak buka puasa. So ataupun sebelum malam. Jadi macam mana dia doa je, pasal Quran tidak limitkan kepada bentuk tertentu, cara tertentu. So, buatlah, doalah. Ustaz Radio cakap, jangan lafaz dia kata ayat Quran tu. Walaupun ayat kursi, jangan keluar dulu. Mana boleh? Telinga tu dengar. Salah. Pasal apa? Dia, habis tu kan naik kenderaan macam mana? Dia cara paling mudah para ulama kata, yang nak tahu, nak fahamkan benda yang jadi adhkar, zikir harian, dengan baca Quran untuk saja-saja lain. Zikir harian ni dah terkeluar daripada konteks berkenaan dengan dia super ayat Quran. Sebab bila orang tu naik kenderaan, kemudian dia sebut apa? Allah, subhanallah. Itu kan ayat Quran. Tapi para ulama bersepakat bahawa wanita yang haid naik kenderaan baca doa yang sama. Walaupun ayat itu asal dari Quran. Maksurat tu, saya kata maksurat tadi zikir harian. Dia bukan zikir baca Quran. It's not considered as baca Quran. Ia bukan dikira baca Quran. Ini bukan macam orang tu macam, alah, hari ni tak dan baca. Baca bukan itu. Baca untuk baca saja lain. Baca untuk zikir harian lain. Ini kita pegang mazhab Syafi'i lah, kata tak boleh. Kalau ke mazhab Ahmad kata langgar aje, tapi kita mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kata sebenarnya empat-empat mazhab kata tak boleh. Yang kata boleh ni Ibn Taymiyah dan lain-lain je. Sebenarnya pasal dia kata tak ada dalil yang nyata mengikat. Tapi macam para ulama itu kata tempat terbaik baca Quran adalah dalam Al-Quran, dalam solat. Itu bacaan tu, kita solat tu baca tanpa zikir. Maksudnya baca surah apa tu bacaan. Just reading, recitation. Adapun zikir harian pagi petang, Rabbana atina fid dunya hasanah, bacalah. Tak kira, dia tak kira sebagai Al-Quran. Walaupun dia Al-Quran tapi dikira bagi zikir harian. Masya-Allahu akbar. Boleh sebut tak? Boleh. Dan Quran ada Allahu akbar. Kan? Tapi bukan jadi apa tak? Dia bukan jadi ayat Quran dah. Anda laksanakan Quran, faham? So zikir pagi petang jangan tinggalkan. Tu kadang ada perempuan yang apa? Haid ni biasa kadang jiwa tak menentu. Dia time tu ditinggalkan, lupa Allah Taala. Kan duk tengok cerita Korea. Lepas tu kemudian pening kepala kan, perangai macam pening kepala sikit. Sebab apa? Sebab tak ikut, tak follow dia punya track. Zikir harian buat. So jadi sebab kata tadi, doa tak ada datang lafaz khas. Ya, doa lah. Pasal dia nak dengan apa? Pengertian. Bukan dengan lafaz. Apa dia ajar lafaz, stick to the lafaz. Yang dikira lafaz dengan ibadat. Macam Allahu Akbar. Ketika rukuk, Allahu Akbar. Bangun, sami Allahu hamidah. Yang tukarlah. Sami Allahu liman kabbarah. Janganlah. Puji Allah Ta'ala agung sama je kot. Tak boleh. Macam kita takbir, fakabir kan. Allahu Akbar. Dia sebut Allahu Akbar lah. Cuma ada lah ulama yang apa, dia masuk macam mazhab Hanafi dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i
yang mutakhirin. Dia kata kalau lafaz tu seerti tak apa. Contoh macam Allahu Azam ke. Kan Nabi kata Allahu Akbar. Sebab Allahu Akbar lah. Jangan tukar kalimah tadi. Kerana penukaran kalimah tu pasal dia adalah ibadat. Macam asyhadu an la ilaha illallah kan lafaz kan Nabi ajarkan. Dan kita tak nak syahadah. Kita kata u'minu an la ilaha illallah wa u'minu, aku beriman. Tak boleh. Tapi sama erti lah ustaz. Walau sama erti. Stick to the lafaz. Pasal dia datang dengan apa? Macam bagi salam kan. Assalamualaikum. Kita tukar boleh tak? Wahayyuk. Tahiyah kan. Wahayyuka bi tahiyatil Islam. Wahayyuka bi tahiyatil Islam. Tak boleh. Kita sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena sebut macam tu. Ini lafaz. Dia kata apa datang ibadat dengan lafaz, jangan tukar. Cuma masalah selawat dia tu, di konteks selawat tu dia ada orang campurkan puji sekali dengan apa? Dengan selawat. Dia bolehkan selawat. Allahumma salli ala Muhammadin. Fatih tu pembuka setiap apa yang dikunci tu, itu puji. Bukan selawat. Selawat tu mula tu je. Berbeza kalau kita selawat macam Nabi ajar. From daripada awal sampai habis dia adalah selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Faham tak? Itu adalah selawat yang Nabi ajar. Sebab kenapa kita kata Nabi ajar tak ada diberikan janji macam-macam. Yang Ustaz Adli ajar diberikan janji macam-macam. Buat ini jadi ini. Bini tak dengar cakap. Saya tengok dekat Wisma Yakin ada satu buku tu, selawat untuk semua occasion. Semua upacara. Selawat minta hujan, selawat anak demam, selawat sekian. Too much. Kan? Selawat lepas tu doa. Okay. Selawat ke atas Nabi. Lepas tu doa bahasa Melayu. Doa lah. Orang tak dengar doa kita. Selawat. Okay. Doa itu doa. Ya. Kalau yang macam sekarang ni kita dah tahulah kan kebanyakan selawat yang ada dalam buku banyak ni, selawat tu bercampur dengan pujian lah. Ya. Lepas tu kalau yang orang tak maknanya sekarang ni, kalau kita baca selawat tu, kita tahu selawat dalam masa yang sama kita ni memuji Nabi. Itu dengan untuk kita yang dah tahulah, dah pasti iman. Tapi yang mana orang yang datang, yang tak tahu benda tu, dia anggap benda tu sebagai doa. Macam mana? Tak tahu lah, dia kena belajar lah. Untuk orang yang belajar kira macam dia dah tahu dia selawat, maknanya still dapat pahala selawat tu kalau macam. Wallahu'alam. Kalau orang awam yang tak belajar, Allah Ta'ala berikan pahala ganjaran. Ini macam Ibn Taymiyah kata, berkenaan orang sambut maulid, orang awam yang tak faham, dia sambut, semua Ta'ala beri pahala pada dia. Alasan kerana apa? Bro, dia jahil. Orang jahil macam Nabi pernah sebut pada sahabat kan, yang dia semayang sekali lagi lepas dapat air. Nabi kata pada yang tak semayang balik, tayamum tak semayang balik, jumpa air tak semayang balik, Nabi kata asabta sunnah, kau menempati sunnah. Nabi kata pada seorang lagi, laka ajrun misluh, kamu dapat pahala macam tu juga. Mana kau dapat dua pahala. Dua pahala tadi di atas dasar dia tersilap, tapi Allah tak pernah sia-siakan apa yang kita ni. Jadi tapi untuk ulang balik Nabi tak ajar. Untuk ulang balik tidak. Sekali jadi ialah untuk orang awam macam itulah. Orang awam tak faham cara nak devote diri pada Allah Taala. Tak faham sekian. Selagi kita kata benda berkenaan untuk dia. Bagi macam Padwi itulah. Yang tolak Baldu Arina tadi, siapa yang buat? Awakah? Omar, Osman, Ali tak. Yang buat siapa? Padwi atau sekian. Orang-orang biasa, budak-budak dan sebagainya. Dan atas dasar itu layak pada mereka dengan ilmu mereka. Tapi kita dah belajar, tinggalkanlah. Kalau kita tahu lebih penting daripada kita buat majlis tadi, kita belajar hadis Nabi. Apa lebih besar berbanding belajar hadis Nabi? Tak ada lebih besar. Kalau kita tak tahu syariat kita ni, Allah Ta'ala nak redha kita dengan cara yang Nabi ajar. Tapi apa Nabi ajar, tak pernah kita tengok. Macam mana kita nak dapat redha Allah Ta'ala? Mana dapat? Kerana pelik, saya tak faham cuma duduk. Tapi kita tahu bagi orang awam, Allah Ta'ala berikan pahala mereka. Tapi dari segi untuk orang yang dah telah tahu, tinggalkan. Sepuji bukannya selawat. Selawat itu selawat, puji itu puji. Yang doa lepas puasa tu mesti puasa Ramadan ke atau puasa-puasa lain? Boleh semua ke pasal makna dia umum. Makna dia umum. Maknanya tak terhad pada puasa Ramadan. Tak ada. Okey? Macam juga macam apa doa dimakbulkan sebelum daripada buka puasa. Nabi tak kata puasa Ramadan je. Nabi kata lisaimi untuk orang puasa inda fitrihi, ketika dia berbuka, dakwatun satu doa la turat takkan tertolak. Nabi tak kata puasa mana. Macam juga masalah Nabi tak kata solat mana yang dimakbulkan doa ketika sujudnya. Sujud mana yang ada doa dimakbulkan?
ada yang kita patut doa. Nabi tak kata sujud mana. Orang kita bantai sujud akhir. Takut lupa. Ha? Takut lupa. Itu masalah dia. Doa semayang pun okey, masalah kan. Lepas sedekah bagi duit kat orang, doa okey. Mana benda tu buat cara sunnah, bagus. Banyak benda. Ya. Tawassul dengan amal soleh. Tahu? Bukan tawassul dengan nabi, dengan wali, tawassul dengan amal soleh. Do any amal soleh. Kau datang kelas ni kan, turun kat tangga bawah tu, ya Allah, pahala aku datang kelas hari ni bagilah dekat atuk aku. Ha, silakan. Bukan. Ya Allah, kalau aku datang kelas dari kerana engkau, maka makbulkan doa aku. Macam itulah kita tawassul dengan amal soleh. Kita jadikan amal soleh yang kita buat tadi, yang kita buat kerana Allah Ta'ala, untuk angkat doa kita. Kalau aku buat kerana engkau, makbulkanlah doa aku. Yang Nabi tunjukkan 3 orang terhimpak dalam pintu gua kan. Itu cara Nabi ajar kita. Sering orang tak nampak juga. Pergi kubur wali, tepuk-tepuk kat tanah, minta supaya wali tu makbulkan doa. Macam mana? Dan apa beza kita dengan orang Cina yang pergi minta kat tokong? Tokong tu dia kata bukan Tuhan. Ini atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Apa beza kita dengan orang? Apa beza kita dengan orang? Sebenarnya tak ada beza. Itu salah, amat salah. Tak diajar dalam Islam. Zaman kita sekarang ni, orang, saya tak nampak macam mana orang boleh turunkan level doa pada Allah Ta'ala direct, elok kan, bagus, yang kita ikhlas tauhid di situ, dengan lintas A, lintas B, lintas C dan sebagainya, baru pergi Allah Ta'ala. Tak nampak ruang. Dia kata apa salahnya? Kenapa nak teruskan yang second class? Kenapa tak pergi pada first class? Anda dapat tiket kan? Satu tiket kerabat kereta api tu lepak dengan ayam. Satu dapat dengan aircon dan ada katil tidur. Dah dapat dah orang tunjuk dah tiket, tiket ni pergi sini. Tak ambil tiket tu, pergi tiket belakang. Kenapa? Soalan, kenapa nak pergi turun? Saya kata, pasal kita ni bukannya wali. Allah Ta'ala syaratkan ke? Udu'uni wahai wali-wali, astajib lakum. Allah Ta'ala kata itu? Tak ada pun. Semua orang boleh berdoa. Kenapa kena turunkan level doa kita ke situ? Dan Allah Ta'ala paling suka adalah kita direct kepada dia. Dia lebih sufi ke? Kadang kata sufi ke? Tak sufi pun buat juga. Tak sufi pun buat juga. Pelik sikit kita kata. Dia cerita pasal diorang ni, pasal kedudukan macam tarekat dan sebagainya, dia memang nakkan anak murid balik pada dia. Nak anak murid balik pada dia. Bahkan sebahagian guru tarekat tu, dia suruh anak murid zikir banyak bagi pada saya. 70,000 bagi pada guru. Sebab dia ada idea akal dia. Kalau sekiranya akhirat nanti, guru tu banyak, ini 70,000 bagi, 60,000, 70,000. So nanti tok guru tu tinggi gila kedudukan, so boleh tarik, kam. Pasal dia banyak, dia nak setara dengan Nabi ke? Hampir setara dengan Nabi lah sebenarnya. Itu orang sanggup kata, kita ada panji nanti, kita akan panji, akan ada panji kat sana. Tarekat apa? Gila ke? Kan? Semua para anbiya nafsi. Diri aku. Ini tak ada. Itu Nabi. Ini wali. Pasal kenapa dalam konteks ni, sebagian golongan yang ikut dia, wali lagi tinggi dari Nabi. Wali lagi tinggi dari Nabi. Sebab kenapa? Nabi ajar tak cukup tinggi. Wali ajar lagi dekat. Pasal apa? Musa tak tahu, Khidir tahu. Tajuk balik lah. Kes ilmu laduni dan sebagainya. Tapi bila kita kata Nabi sendiri pun tak buat makanan banyak tiap hari, ni wali tiap hari sekian orang. 3 ekor jin, 4 ekor jin, 5 ekor jin. Apa? Dia wali. Yang tu sebab apa Nabi tak buat? Sebab dia Nabi. Nabi tak boleh buat tiap hari. Wali boleh tiap hari, dia kata. Ini masalah yang berlaku sebenarnya. Okey. Dia apa? Jika dia terjadi peribadatan dengan maknanya, boleh-bolehkan penukarannya dengan apa yang menunaikan makna berkenaan. Dan tidak harus penukarannya dengan apa yang mengeluarkan makna. Mana apa yang keluar dari makna tersebut. Contoh macam selawat. Untuk apa? Untuk selawat. Bukan untuk puji Nabi. Bukan puji Nabi. Masa selawat. Selawat itu selawat. Supaya Allah Ta'ala berikan selawat kata baginda. Supaya Nabi dapat kedudukan tertinggi di surga. Bukan kita angkat dengan pujian kita. Okey. Namun tiada penukaran melainkan dengan ijtihad. Namun tidak akan ditukarkan kecuali dengan ijtihad lah. Mana usaha orang untuk tukarkan fikir dan sebagainya. Tapi secara asalnya pengekalan makna itu lebih baik. Kekalkan makna yang datang lebih baik daripada kita tukarkan makna yang lain. Betul tak macam tasbih ketika sujud sahwi. Dia datang kan kata apa? Subhanallah la yanamu wa la yashu tu kan. Itu datang dengan lafaz ijtihad lah. Ada puji Allah Ta'ala dengan berkaitan dengan tajuk orang tu terlupa. Tak sebut itu pun tak apa. Sebutlah apa yang Nabi ajar. Itu subhanallah rabbil a'la, subhanallah. Cukup dah. Semua orang, saya pun belajar yang tu juga. Budak-budak balik sekolah. Biasa, tak ada masalah. Tak, dia kata nenek kalau tinggal kunut, sujud
Kalau kau tak sujud sahwi, kau tak sah. Mana boleh? Mana boleh benda tu hilang? Tu saya ingat dulu saya kawan kita Imran cerita. Ustaz Husin dulu pernah sekali ada seorang ustaz dekat Penang kata dia sesat dan sebagainya kerana kata kunut tu tak buat jadi kata sesat. Jadi Ustaz Husin pergi, ni Imran cerita, saya cerita balik. Ustaz Husin pergi ceramah orang tu. Ketika dia muda lagi lah. Bila orang tu ceramah, lepas ceramah dia angkat tangan, tanya soalan. Dia kata, Ustaz, apa hukum sujud sahwi? Apa hukum kunut subuh? Dia kata, sunat muakkad. Kalau tinggal, batal tak semayang? Tak batal. Itu. Maka Imam Syafi'i sendiri pernah tinggalkan kunut tu dengan sengaja ketika solat di masjid di mana ditanam dalamnya jasad Abu Hanifah. Bila orang tanya kenapa tak buat, dia kata aku hormat ni. Saya respect pada tuan kubur ni. Sedia dia tak buat di mana masjid Abu Hanifah, kunut yang Abu Hanifah tak buat. Dengan sengaja, tanpa sujud sahwi. Tanpa sujud sahwi. Ditinggalkan tak batal semayang. Tak. Benda sunat, macam mana sunat boleh hilang semayang? Sebut dah awal, sunat muakkad. Tiba-tiba batal semayang. Gila ke? Ini tak sah semayang. Kenapa? Sebab tinggalkan sunat. Saya tak faham macam mana dia boleh letakkan batal semayang. Cakap yang dia benda sunat. Dia ada rukun dan sunat. Yang sunat ni tinggal tak apa. Kan? Faham macam tu je. Bukan masalah. Tu masalah tak nak mestikan. Di Malaysia buatlah. Tapi kita kata secara asalnya, adakah kalau tinggal batal semayang? Tak. Tak batal semayang. Kata sunat. Sunat tak tinggal, tak batal semayang lah. Macam benda sunat batalkan semayang? Contoh macam orang tak tasbih ketika mana apa? Rukuk. Kan Nabi buat kan? Sunat muakkad kan? Nabi tak pernah tinggal kan? Kata subhanallah azim, dia tak sebut. Terlupa ke? Tak sekian. Kena ulang balik tak? Tak payah benda pun ulang, tinggal lah. Benda-benda yang macam takbir intiqalat. Kalau dia takbir, turun terlupa takbir. Dia sebut alhamdulillah dia. Tak ada benda pun. Kan? Jadi tak ada masalah, tak boleh kan benda berkenaan. Tak merosakkan solat. Jelas? Okey, jadi itu kita berhenti. Jadi sujud sahwi tu kan adakah daripada Nabi? Daripada Nabi sendiri tidak. Sebab Nabi sendiri tidak ada riwayat datang Nabi tinggalkan buat sujud sahwi kerana tertinggal kunut. Tak ada. Nabi buat sujud sahwi kerana terlebih rakaat, terkurang rakaat, tak tahu rakaat berapa, dan juga tertinggal tahiyat awal. Jadi diorang kumpulan yang kata tadi, dia samakan tahiyat awal tadi dengan apa? Sujud sahwi. So kata tahiyat awal tu sunat kan? Pasal Nabi tinggalkan, Nabi tak ulang balik. Nabi berdiri, para sahabat ketika tu Nabi berdiri, para sahabat subhanallah, Nabi suruh bangun. Lepas tu Nabi sujud sahwi, sujud dua kali sebelum daripada bagi salam. So, jadi maksud dia ditinggalkan tak membatalkan semayang. Tu cerita dia. Lepas sujud tadi untuk kerana apa? Kerana untuk ni kan apa, kita terlupa. Tu saja. Lain tak ada. Jadi siapa yang cipta ayat? Tak ada, bukan ni. Dia kira diorang kias. Ayat sujud sahwi. Itu yang kita kata para ulama lah. Bukan Nabi. Para ulama kata dia pakai ijtihad. Tu dia kata ijtihad penukaran tak melainkan dengan ijtihad. Pasal dia boleh ada relate. Pasal tasbih pada Allah sambil puji sifat yang tak ada pada dia. Itu apa? Lupa dan juga lalai. Tak tidur dan juga tak terlupa. Jelas? Okay, kita berhenti kat sini. InsyaAllah start pada Selasa ni kita cuti sampai Selasa minggu depan. Minggu depan start kelas balik Jadi minggu akhir ni cuti. Dan kejap lagi kita insyaAllah akan ada kelas Jimmy Cik Pa, Enjoy Your Life. Kemudian 2:30 petang kita ada Ustaz Riyad Bajrai dari Indonesia. Besok kelas apa yang berkenaan dengan kursus jenazah yang minggu lepas dah dibuat siri 1, ni siri kedua. Ini mungkin hari tu pasal nak mati macam mana. Bukan nak mati macam mana, nak layan orang mati macam mana. Ni sekarang ni uruskan jenazah tu macam mana. Nak mati macam mana, mana ada ajar mati macam mana. Okay, baik. Yelah ketika nak mati tu nazak, nak cakap apa sebagainya. Hari tu. Jadi sekarang ni untuk praktikal tentang kursus jenazah. Jadi dengan bahasa Inggeris siapa ada masa ke lapangan besok datang. Okay, wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.